Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita sambung untuk database tesis untuk sesi petang ni. Walaupun tak ramai lagi, tapi kita boleh dah mulakan. Jam pun dah almost 2.36. Okey, kita sambung kepada database 18. Kita dah selesai daripada ethos sampailah yang ke-17 tadi daripada Oxford. So kita masuk database yang ke-18, ada beberapa lagi. Okey. Untuk kita selesaikan database tesis untuk dapatkan secara habis-habisan. Untuk makluman semua, saya dah share dah dalam our group WhatsApp. Kita punya siri ataupun rakaman pagi tadi. Yang untuk sesi yang pagi tadi dah ada dah saya share videonya. Nanti bagi yang tak kesempatan untuk yang melihat video pagi tadi, boleh tengoklah kan. So ada beberapa juga yang bagi tahu dia ada kerja hari ni, ada yang tak sihat, ada yang on off pagi tadi, nanti boleh tengok dekat video itu. Okey, kita yang ada petang ni kita teruskan. Okey, yang ada dekat sini ada 14 orang, kita teruskan. Okey. So yang ke-18 ni, database yang ke-18 ni adalah White Rose kan, e-thesis online daripada University of Leeds. Okey. Okey, White Rose e-thesis online ni dia punya link dia ethesis.whiterose.ac.uk. Okey. Okey, ini dia punya lah. White Rose tu dia punya corporate color dia putih lah kan, putih biru. Okey. So kat sini ada beberapa fungsi dekat sini. So kita memang nak buat search kan. Jadi kita klik advanced search. Okay, terus klik kat advanced search. Okay. So mungkin ada yang join untuk siri petang ni. Advanced search adalah kelebihan dia adalah kita boleh mencari artikel dengan menggunakan keyword iaitu lebih daripada satu keyword. Dan kita boleh buat filter lah. Nak filter tahun ke dan sebagainya. Kan? Okay, dekat sini saya masukkan satu lah. Iaitu supply chain. Okay, management. Okay. Bila saya klik, bila saya type supply chain management tu, saya nak search lah. Okay. Lepas tu boleh klik search dekat atas tu. Bila kita dah type supply chain management, kita boleh klik search kat sini. Okay, jadi saya kat sini dapat lah kan. Kalau kat sini dapat dalam 6 lah, tak banyak lah kan. Kalau tengok result dia dapat 6. Okay, dia bergantung pada keyword ataupun apa yang kita search. So dekat White Rose ni dapatlah identify kat sini ada dapat 6. So pada 2016 saya dapat kat situ kan. Saya rasa topik ni menarik juga kan, berkaitan dengan innovative green management method. Okay, in supply chain. Okay, cuma dia buat ni case dekat great manufacturing sectors. So saya berkenan dengan topik ni. Macam biasa kalau nak download, klik saja. So ada beberapa lagi artikel kat bawah tu, jika berminat boleh klik. So ada banyak kajian-kajian yang kat bawah yang bersesuaian, yang mana kita boleh. Kalau kita tengok kat sini kan, kalau kita tengok macam kat universiti ni lah, merujuk pada ni University of York ni, the University of Sheffield dengan University of Leeds. So dia ni collapse, ada 3 ni. So White Rose the thesis online ni merujuk pada University of Leeds, University of Sheffield dengan University of York. Okay. So kalau tengok topik-topik ni saya nampak okay. Kalau nak buat case menarik. Kalau nak buat case menarik sebab ada buat Brazilian case kan, ada kajian yang buat dekat UK, ada dekat Greek kat sini. Okey, tapi saya berkenan kat sini yang atas kali ni. Jadi saya klik. So ada maklumat kat sini, boleh download untuk dapatkan full text. Saya klik yang tu. Okey, dapat full text. Dapatlah kan. Kat sini full thesis PhD kan. Ditulis sebanyak 230 muka surat daripada Sheffield University. Kan? So ini tesis daripada 2016, dapat full text. Okay. So kita kena explore lah kan. Saya kena tunjukkan semua yang ke-18 ni. Kalau ikutkan saya punya keyword tak banyak. Maksudnya search supply chain management ni tak banyak. Okay, saya cuba keyword yang kedua, iaitu leadership. So bila tengok kat leadership ada banyak sikit lah. Kalau kat sini nampak ada 32. Ada 32 topik yang bersesuaian. Okay. Di sini saya bila 32 tak banyak lah kan, tengoklah semua kan, tengoklah kan, tengok satu persatu. So saya berkenan dengan tajuk yang nombor 4 tu. Saya rasa ini daripada orang Malaysia sebab dia buat topik the impact external driven change on the middle leadership in Malaysia higher education institution. Okay, ini daripada University of Leeds. University of Leeds. Jadi saya nak artikel ni, memang saya pengumpul tesis orang Malaysia yang belajar di luar negara. Saya nak menambah saya punya kolektor lah kan. So saya klik.
So saya klik dekat download untuk dapatkan PDF ataupun full text. Okey, bila saya dah klik yang tu, saya dapat full text. Dapatlah. Ini daripada University of Leeds. Okey, School of Education. Tesis pada 2018 sebab saya buat search 2020. Kalau you all search 2022 mungkin banyak lagi artikel-artikel baru. So saya dapatlah full text sebanyak 233 muka surat. Okey. Jadi dia bergantunglah kan. Kalau dekat University Leeds, Sheffield dengan York tadi tu kan mungkin lebih berat dekat fakulti mana kan. Jadi jangan risau, kita ada banyak database. Carilah satu persatu, go through lah database satu persatu untuk dapatkan tesis secara habis-habisan. Okay, kalau dekat Leeds, Sheffield dengan York ni kita dah akan dapat jugalah beberapa tesis yang berkaitan dengan topik kita. Okey, kita pergi yang ke-19. Kalau you masih ingat tadi, ada sebelum ni kita cover dekat Pakistan. Yang ni pergi dekat India pula, Shot Ganga. Tadi kita pergi dekat Pakistan kan. Sebelum dekat Oxford tu kita ada jumpa dekat Pakistan. Lepas tu Oxford. Okey, tadi kita pergi dekat White Rose yang cover 3 universiti, Sheffield, Leeds dengan York. So yang ni yang ke-19 new database daripada Shot Ganga. Yang ni daripada Indian ETD lah. ETD stand for Electronic Thesis and Dissertation. Okey, itu dia punya link. Itu dia punya link. shotganga.inflip.net.ac.in. Okey. Macam ni lah rupa dia. Kan, rupa dia untuk yang Shot Ganga ni. Kalau salah sebut minta maaf. So ni Indian punya ETD. Okey. So kita boleh buat click advanced search. Okey, kita klik advanced search. Bila klik advanced search, saya nak search untuk supply chain. You all pilih lah apa-apa keyword dalam bidang. Saya pilih supply chain. Okey. Saya klik go kan. Ataupun ada setengah pakai enter. Macam itulah yang kat sini klik go. So saya dapat jumpa beberapa lah. Okay. So kalau kat sini kita boleh tengok lah. Dia banyak lagi filter-filter yang belah kanan ni lah kan. Okay. Yang kita boleh summarize atau simplify. So dekat sini bila saya tengok berdasarkan supply chain tu. Saya rasa topik yang menarik minat saya adalah pada tahun 2016 ni. Yang lain-lain pun best juga kan. Jadi saya nak tengok applicability of JIT in supply chain of the Indian industry. Jadi yang ni daripada tesis 2016. Saya berkenan yang ini, saya klik. So dia ada macam ni kan, dia panjang sikit lah description dia kan. Dia description merangkap abstract, panjang betul dia punya ni kan. So yang menariknya kat sini, yang menarik plus dengan kompleks sikit lah. So dia tak ada full text. Dia tak ada full text terus satu file. Jadi kena download banyak lah. So table of content satu file. Introduction satu file, literature review satu file, saja je dia nak bagi kita download banyak kali kan. So yang ni you kena combine lah kan. Kalau tanya saya nak buat macam mana, dah memang file dia macam ni kan, kena buat satu folder pula satu tesis dia. Okay, so yang ni kena download persatu lah. So katalah saya nak download introduction, saya klik dapatlah introduction. Tapi kat sini tak cukup sebab kita bukan nak baca tesis tengok introduction sahaja. So kita nak tengok yang lain-lain. Tak nak kita kenalah download untuk literature review, download untuk method tu, betul survey, development, alternate dan juga conclusion. Kenalah view dan save lah untuk kita dapatkan satu tesis yang lengkap termasuk dengan dia punya TOC. Okey, kita pergi yang ke-20. Okey, 20 ni dia lebih bersifat open lah. Nama pun open access kan. Dia ada OATD. O tu stand for open lah. Okay. A tu adalah assist. T dengan T thesis dengan dissertation lah. Jadi nama penuh dia OATD atau Open Access Thesis and Dissertation. Okay. So ada komen kat respon. Oh, ada yang tak dapat nak access OATD. Jadi nanti saya respon Okay, macam saya sebutkan tadi dan juga sebelum ni lah. Okay. Kadang-kadang OATD ni yang pertama lah cabaran bagi sahabat kita tadi tak dapat nak access. Yang pertama mungkin dia dah tukar nama sikit kan dekat link dia, bukan oatd.org. Okay. First option memang you kena search dekat Google search, type lah Open Access Thesis Dissertation atau OATD. Yang kedua, ada website-website macam ni lah, contoh open website macam OATD ni kan. Dia sekejap aktif, sekejap tak aktif. Siapa yang tanya tadi soalan kan? Sebab yang ni bukan daripada base pada universiti ataupun dalam satu institution macam White Rose tadi, combination, collapse antara Sheffield, Leeds dengan York of University.
So yang ni dia lebih bersifat perseorangan, ataupun dia lebih kepada open. Dia tak ada satu satu macam contoh universiti ke, bawah satu institut ke, macam UK, macam ETHOS. Jadi so OATD ni itulah rezeki siapa, Elia Mashrik ni bila search hari ni ada masalah. Tak apa, cuba untuk esok ke, cuba lagi. Ataupun nanti saya cuba. Kadang-kadang dia bertukar dia punya link tu. Jadi Elia Mashrik nanti kita nanti saya tengok jugalah kan kat sini supaya kita boleh dapatkan link yang baru. Sebab dia keep change kan. Jadi macam samalah kalau website universiti pun kadang-kadang dia upgrade dan sebagainya. Okey. Ni just untuk inform lah, Elia Mashrik beritahu kita. So yang link yang saya bagi tu tak boleh nak access. Nanti kita kena find lah macam mana dapatkan open access untuk thesis and dissertation ni. Okey. Okey, tu jadi dia pun dah cuba dekat Google still tak berjaya. Okey, nanti kat sini lah. Tunggu dia aktif balik lah kan. Sebab dia perseorangan kan. Dia buat platform ni untuk memudah kita untuk dapatkan tesis. Masa yang sama kalau dia unaktif pun tak ada datangkan kerugian pada dia kan. Jadi dia ada masa dia aktif, ada masa tak aktif. So ni option yang ada lah kan. So kalau kata dia tak berfungsi dengan baik, maksudnya dia kurang friendly lah dekat sini kan. Tapi tak apa, ke depan kita take note, kod ke depan nanti dia okey balik. Dia samalah macam kalau you all biasa dengan makcik lambai. Makcik lambai kan kalau kita nak dapatkan full text kan daripada Skyhub tu. Itu pun sama jugalah. Ada hari dia okey, ada hari dia demam, ada masa kita boleh access, ada masa tak boleh nak access. Okey? Okey. Banyaklah bila menyebabkan bila benda-benda yang mengibatkan website ni kan, dia ada masa kita boleh buka, ada masa dia under construction dan sebagainya. Okey. Macam dia lah rupa dia OATD kan. Sebab tak dapat nak buka kan. So kat sini inilah rupa dia. So nampak gambar marker terbuka tu. Okey, kita boleh klik base pada search ataupun nak guna advanced search option. Saya klik kat situ, so ada option kat sini lah. So kalau kata saya nak gunakan banyak keyword pun saya boleh tambah lagi kat situ. So saya guna satu je kat sini, saya pakai supply chain management. Saya control, saya nak cuma dalam English. Dan saya nak daripada tahun 2018 hingga 2020 saja. Lepas tu saya klik search lah. Saya tengok supply chain management 2018 hingga 2020. Nak yang ditulis dalam bahasa Inggeris sahaja. Klik search. So saya dapat beberapa kat sini lah. Jadi dia kumpul beberapa universiti tu. Kalau tengok numbers kekerapan dia, MIT ada situ, Delft University of Technology, KTH, dan lain universiti pun ada kat situ kan. So kalau ikutkan OATD ni banyak melibatkan universiti jugalah. So kalau tengok tesis PhD ada 56, doktor ada 10, master ada 10, berdasarkan kita punya search ni. Jadi saya nak tengok mana topik yang menarik untuk kat sini. Jadi yang pertama tu dah menarik minat dengan saya. Topik tentang supply chain analytics, application for design supply chain network. Okay, so saya berkenan dengan artikel ni pada tahun 2019. Jadi saya klik. So bila saya klik, so dia akan pergi kepada satu paparan lain. Paparan ni dia ada abstract, dan paparan seterusnya dia akan bagi ruang jika nak dapatkan full text boleh klik kat situ lah. Open access full text. Bila saya klik tu dapatlah full text. John Hopkins University ni antara top universiti jugalah. Kan? So kita boleh dapatkan full text daripada kat sini. Okay. Ada yang baru nak join ni. Okay. Alright, kita cuba lagi yang open yang kedua adalah PQDT open. Tadi open tadi. Yang pertama kita dah cuba yang tadi kan, open access OATD. Kita cuba yang kedua pula PQDT. So yang ni kan, macam mana saya dapat database dua ni, OATD dengan PQDT. Sebenarnya saya Google je dekat Google search tu. Saya nak tengok macam mana orang nak dapatkan tesis. So bila saya Google tu dapatlah dia tunjukkan, oh ternyata OATD pun boleh dapatkan tesis. PQDT pun boleh dapatkan open thesis. Selain daripada kita go through university, ini contoh yang public punya platform untuk dapatkan full thesis lah. Okay. Okay, yang ni adalah PQDT open, ProQuest, yang ni daripada ProQuest, okay, .com.search.html. So dia PQDT open. Kalau ni banyak yang kita panggil full version. Full version ni kan banyak library lah kan. Universiti kita banyak layan ProQuest untuk dapatkan full article. Full article pula. Full thesis. Ada yang kita panggil apa? Full spec ke ataupun yang advanced spec. Biasanya universiti memang melanggan ProQuest ni untuk dapatkan thesis. Jadi
Jadi kita bolehlah kalau nak dapatkan pencarian yang lebih luas, boleh gunakan platform universiti. Universiti kena bayar sebenarnya. Jadi yang ni yang public. So mungkin tak banyak ataupun tak terbaru, tak update kan. Jadi kalau nak dapatkan lebih terkini untuk ProQuest, untuk dapatkan full text thesis, you all kena pergi dekat library. Kebanyakan biasanya library ada benda ni, ProQuest untuk dapatkan full text thesis. Saya rasa bayaran tak terlalu mahal. Sebab tu banyak universiti kat Malaysia memang langgan yang ini. Okey, kita terus pergi buat pada search. Okey, kita boleh buat search terus. Kat sini saya gunakan supply chain management. Saya nak tengok tesis pada tahun 2020 saja. Kenapa 2020? Ketika saya membuat slide ni pada tahun 2020. So kalau sekarang saya type lah supply chain management 2023 atau 2022. Saya klik search. So ada beberapa kat sini dapat jumpa. Okey, macam biasalah kita ada function sort by dekat belah kanan itu. So kalau you nak tengok yang terbaru, boleh pilih lah. Maksudnya pilih yang new lah. So yang new akan susun, yang terbaru akan duduk kat atas, yang lama akan bawah. So kalau sort by relevant jadi macam ni lah. Tapi saya menarik je sebab saya dah kumpul 2020. Jadi memang tahulah artikel memang 2020. Jadi saya tak sort lah. Okey. Jadi artikel yang 2022 menarik minat saya nombor 5 tu. Okey, a qualitative case study of construction manager understanding of lean thinking. Kalau kita tengok dekat sini kan, kalau you tengok, you follow dari pagi tadi kan. So banyak sekali tajuk-tajuk memang ada menggunakan perkataan kualitatif. Memang ada. Kalau di Malaysia kita jarang jumpa orang gunakan perkataan kualitatif tu ada dalam title. Tapi kajian di luar negara ni ada. Okey, jadi kita kliklah kat sini untuk dapatkan full text kan, untuk yang ni. Okey, bila sebut guna PQDT open access, OATD open access, dia akan pergi dekat universiti-universiti yang kadang-kadang kita pun tak familiar dengan universiti itu. Itu kelebihan dia. So kita dah try lah pergi tadi ETOS, kita dah pergi kat yang bagus-bagus tadi kan, semua kita dah pergi. Trove dekat Australia kita dah pergi. Canada Portal, Canada pun kita dah pergi. So HKU Scholar pun kita dah pergi. Pergi MIT, semua kita dah pergi dah. Oxford pun kita dah pergi. Pakistan, India semua dah pergi. So kita kena tengok yang public macam ProQuest dengan OATD ni sebab dia akan menemukan tesis-tesis dengan universiti-universiti yang kalau tanya saya, tak semua universiti saya familiar lah. Senang cerita, ada universiti yang saya tak tahu. Okey, contoh nombor 5 ni, topik qualitative study, saya berminat, saya klik. So ada bahagian full untuk dapatkan full text, ada others available format, klik full text untuk PDF. Saya klik kat situ, dapatlah full text. So daripada yang ni daripada ni daripada Grand Canyon University, Pioneer Arizona. Okey, ni 2020 kan. Okey. Dapatlah full text tu 429 muka surat. Okey, kita sambung kepada universiti lain pula. Okey, yang ke-22. Sekarang ni kita dah pergi masuk database ataupun kita buat tadi ETD, Open Access untuk Electronic Thesis and Dissertation untuk yang ke-22, iaitu daripada Iowa State University Digital Repository. Okey. So dia punya link dia lib.dr.iastate.edu/etd/. Okey, ini lebih kurang lah. Dia punya corporate color adalah merah dan putih. So Iowa State University. Okay, so kita nak tengok graduate thesis and dissertation. So belah kiri tu ada advanced search. Jadi kita boleh gunakan advanced search kat situ. Okey, dekat sini jangan terpengaruh dengan saya lah kan. Saya masih buat slide ni, apa lagi keyword nak letak kan. Saya letak je lah supply chain. Okey, you all letaklah keyword bidang masing-masing. Okey, so kat sini saya letak supply chain, saya klik search. Saya tak ada kontrol apa-apa, nak kontrol tahun pun tidak. Saya saja nak explore berbanyak artikel, berbanyak tesis yang berkaitan supply chain dekat Iowa ni. Okey, once saya dah type supply chain, saya klik search. So jumpalah beberapa artikel. Okey, jadi contoh dekat bawah tu lah, saya lupa nak tunjuk. Inilah saya berminat dengan paper yang ni, Decision Making Under Uncertainties for Supply Chain Optimization. Saya minat tu, tesis pada 2019. So saya dapatlah paparan ini, lepas tu klik download. Okay, ada 100 orang download, saya orang yang 141 lah. Okay, so saya download. So dapatlah full text. Menarik ni. Kalau tanya saya, topik ni menarik, straightforward. Decision making memang sangat penting. Under uncertainty for supply chain optimization adalah topik yang menarik. So saya dapatlah full thesis ni. Okay. Alright, kita pergi yang seterusnya adalah open thesis. Dia macam OATD, dia macam ProQuest tadi. Ni open thesis satu lagi.
Open thesis ni, ni pun salah satu yang kita kena semak, kan? Ada masa dia okey, ada masa dia tak okey. Ni www.openthesis.org. Ini ada masa dia okey, ada masa tak okey. Okey. So yang ni pun sama jugalah macam OATD dia melibatkan mana-mana universiti yang ada yang bagi boleh dapat akses untuk full text akan dapatlah, kan. So open thesis ni adalah so you pun boleh upload and search thesis dissertation. Kalau you nak upload pun boleh. Okey. So maksudnya consider ni satu platform lah, kan. Kalau you nak upload boleh upload. Okey. Okey. Alright, jadi kat bawah tu ada lagi. Katakan college and university. College and universities. Read more here. If you are the authors of the thesis or dissertation, read more on our author page. Adalah, kan, kalau kita nak upload dan sebagainya. So kita nak buat search kan ni, go to the advanced search. So pergi ke advanced search, kita nak buat search lah. Kat sini saya search management. Saya search management. Dekat bawah tu adalah teknik kalau nak buat search macam mana secara detail, kan. Tapi saya buat general je lah. Saya type management, saya klik search. So bila saya type management, keluar 54 lah. So dekat sini punya tengok saya berkenaan dengan artikel yang pertama tu, yang kedua, efficiencies from smart asset management in electrical distribution industry. Saya rasa menarik ni, okey. Jadi saya klik ini daripada, kalau ikutkan daripada South Africa ni, ada Institute of the Technology Management. Saya klik yang tu, okey, dia dapat abstract kat bawah tu full text link. Saya klik full text link tu untuk dapatkan full text. So once saya klik, dapatlah full text. Macam saya sebutkan tadi lah, dia ni dah platform untuk open access ni, dia akan pergilah mana-mana universiti, mana-mana college, mana-mana politeknik yang ada tesis PhD dan master, kita akan dapat akses lah. Macam saya sebutkan saya tadi, yelah, kalau ikutkan kita mestilah nak cari yang terbaik, kan. Tapi sebenarnya dalam bidang ilmu, selagi mana dia adalah PhD dan master daripada universiti mana-mana, sebab ada proses penilaian, kita boleh ambil untuk buat citation. Okey, next kita pergi pula yang seterusnya, yang ke-24. Okey, macam biasalah, kan. Kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Kalau tak ada soalan, habis awal kita hari ni. Okey, 24 daripada scholarship Western. 24 daripada scholarship Elias Western ni. So kita explore. So dia punya link adalah ir.lib.uwo.ca/etd/. Okey, ni dia punya corporate color purple dengan putih ni, Western Library. Okey, dia ada Western Graduate Postdoctoral Studies. ETD dia, Electronic Thesis and Dissertation Repository. So kita terus pergi belah kiri tu ada Advanced Search, kita klik Advanced Search. So kita kat sini, saya control sikit, saya cuma nak tengok topik berkaitan management 2018 hingga 2020. Kalau you all nak dapat baru bolehlah 2023, contohlah kita mulakan daripada 2020 hingga 2023. Okey, klik search. So saya dapat beberapa kat sini. Kalau dekat belah kiri tu kita boleh filter, kan, tengok bidang. Kalau macam bidang hard science ada 9, engineering 5, nursing 5, kan, business ada 3, kan. Jadi you terpulang lah. Nak sort by public year pun boleh, keyword pun boleh, kan. Okey. Jadi dekat sini saya berkenaan dengan topik pada yang ketiga tu. Topik pun kat sini pun, kalau kat Malaysia kalau tak a study mungkin ramai yang tak setuju, kan, title kita dengan perkataan a study, tapi kat luar negara quite okay. So a study of the 3 practical management science problem. Saya suka topik ini, straightforward je. Dia term tu 3 practical management science problem. Jadi yang ni kita nak tengok rupa tesis dia, kan. Kita klik download. So dekat sini memang kita tahu ni adalah program Doctor of Philosophy PhD lah, kan. Download, klik download warna biru tu. So dapatlah full text 126 muka surat, kan, a study of 3 practical management science problem. Dapatlah full text. Of course lah, bila kita dah download kena baca lah. Okay, bila baca seronok lah, seronok baca. Orang buat PhD 3-4 tahun, kita dapat baca penulisan dia, kan? Dapat full text. Okay, so banyak lagi, kan, you all boleh explore lagi dekat Western ni, kan. Macam ni saya type supply chain management, dia boleh type lagi yang lain-lain lah. Saya patah balik sekejap. Yang ni ada banyak. Saya kasih best juga platform ni. You kena tengok juga Western Library ni. So search lah keyword masing-masing untuk kita dapatkan. Okay. So kita peserta cohort ni, kita ada almost berapa 2 bulan kan. Jadi make sure setiap minggu yang kita cover, kan. Jadi tough sikit lah kali ni cohort. So biasanya cohort ni sekali je, hari Sabtu je, jumpa balik Sabtu depan. Okay, kali ni sebab saya memikirkan, yelah, takut cuti lama pula nanti, kan, bulan puasa dan hari raya, saya rasa better saya laju sikit, saya ambil hari Ahad. Jadi kena aktif sikit lah, kan, nak follow saya punya
cohort ni, okey, memang kita ada video rakaman, tapi kalau boleh bagi komitmen Sabtu dan Ahad, menarik lah kan. Kita spend dalam masa 2 bulan ni Sabtu Ahad. Macam besok orang yang bekerja, saya faham lah kan, tapi boleh tengok dekat video rakaman. Okey, kita boleh try explore lagi keyword apa-apa yang kat sini, keyword masing-masing. Kalau tadi saya dah explore keyword management, you boleh try keyword yang lain. Okay, next. Okay, yang ke-25 daripada Newcastle University thesis. Kan? Macam saya sebutkan tadi, okay, walaupun kita tahu ethos tu dah cover semua universiti-universiti yang dekat UK. Tapi tak salah kalau kita nak masuk Oxford contohnya. Nak masuk dekat Newcastle University thesis. Nak masuk dekat Leeds University. Boleh. Kat sini kita nak tengok sebab saya dapat friendly juga dekat University Newcastle ni. So kita pergi dekat University Newcastle University of Thesis ni. Okay. Alright, dia punya link thesis.ncl.ac.uk. Okay, ni daripada Newcastle University Thesis. Okay, dia punya paparan macam ni, simple je, white je, dengan dia punya biru lah, dia punya corporate colour. So dekat atas tu ada nampak gambar kanta tu untuk buat search. Jadi saya buat search kat sini, saya type lean. Jadi saya rasa saya pernah jumpa satu tesis atau beberapa tesis yang bidang lean dekat Newcastle ni. Jadi saya nak confirm betul ke tidak. Saya type search lean, tak ada kontrol lain, saya cuma pakai keyword saja, lepas tu klik go. So saya dapat beberapa. Dapatlah beberapa kat sini lah kan. Jadi dapat daripada 2016 sampai 2018 pun ada. Kalau kita search sekarang mungkin ada yang lagi baru lah. So tajuk dia straightforward je. Implementing, managing and working under lean, a qualitative case analysis. So menarik. Bagi saya menarik tajuk dia. In term of macam nak manage, macam mana nak laksanakan, macam mana nak kerja under lean, kan? Qualitative analysis. Saya artikel sangat menarik. Artikel lagi. Thesis ni menarik dan saya klik lah untuk dapatkan full text. Okey, dia keluar paparan ni, abstract dan maklumat untuk dapatkan full text di bawah. Kita klik view atau open di bawah tu. Okey, dapat full text. Dapatlah full text ni daripada PhD, Newcastle University Business School. Okey. Alright, kita cuba lain pula lah. Ni antara benda yang saya cuba nak explore sebenarnya, tapi tak ada kesempatan untuk buat research grant lagi sebenarnya. Iaitu family business. Okey, bila nak explore family business, saya type lah family business, klik go. Okey, ternyata ada satu topik, tajuk simple je. Tu tajuk dia. Family business in Saudi Arabia. Senang je. Tajuk memang direct je. Tak payah kona-kona. Straightforward je. Family business in Saudi Arabia. Okay. Kita boleh klik tajuk tu. Okay. Okay. Kemudian ada maklumat yang ada maklumat detail dan abstract. Tapi kita nak dapatkan full text. Klik view and open. Maka dapatlah full text. Family business in Saudi Arabia. Ni daripada Newcastle University Business School. Saya search ni ada tahun 2020. Kira terbaru lah. Dan saya yakin kalau you pergi dekat Newcastle punya ETD ni, kalau untuk 2022 pun banyak tesis-tesis yang ni. Ingat untuk sesi petang, sesi pagi saya dah explain. Kita ni cari tesis bukan semata-mata perlu tapi bukan semata-mata topik yang berkaitan dengan kajian kita saja. Maksudnya tajuk lah, title lah. Tetapi kita nak mencari tesis untuk penyelesaian objektif nombor 1. Walaupun tajuk itu berlainan, tapi objektif dia sama. Kita nak mengenal pasti tahap. Tesis dia pun objektif nombor 1, dia mengenal pasti tahap. Jadi kita boleh ambil tesis itu, kita boleh download dan kita masuk dalam folder. Katalah folder ni adalah tesis untuk objektif nombor 1. Jadi penting kita nak cari. Cuma dekat sini saya lebih recommendkan ikut bidang lah. Kan? So macam contohnya, macam saya lah kan. Nama dia family pengurusan. Dalam pengurusan ada HR, ada ekonomi, ada account, ada finance, ada apa semua tu. So yang tu tesis yang saya boleh refer. Yang mana sebab semua tu under family on the management. Kalau pendidikan tu luas kan. Semua yang ada kaitan dengan pendidikan you boleh ambil. Walaupun tajuk itu berlainan, sebab yang paling penting bila nak buat tesis, kita nak kena tahu research activity and flow. Okay, lepas buat 2.1, nak buat 2.2. Nak buat 2.3 macam mana? Lepas tu 3.1, 3.2, 3.3. So kita dapat jumpa tesis. Sebab tesis ni cerita detail. So kita dapat tahu setiap section dalam tesis tu kita tahu bagaimana nak menulis dengan baik dengan merujuk beberapa contoh tesis yang betul-betul bersesuaian dengan tujuan apa yang kita nak tulis. Okey, sekarang ni kita pergi universiti yang kita pergi lah negara universiti yang bagi kita ramai juga orang Malaysia dekat sini. Antara yang saya rasa banyak sendiri kawan-kawan saya daripada Durham University ni. Okay.
So kita nak cuba pergi dekat Durham University e-thesis. So tu dia punya link ethesis.dur.ac.uk. Okay, kat sini pun dia ada platform dia lah kan. Ni color pun banyak pakai color purple ni kan. Purple, hitam and white, putih. So dekat bawah tu simple search dan boleh buat juga advanced search. Kalau nak tengok latest thesis pun boleh tengok dekat bawah tu. Tapi kita nak buat advanced search lah, mudah. Okay, kita klik advance. So kat sini ada beberapa teknik yang nak guna. Saya straightforward je, saya nak tengok lean. Okay, saya type lah lean. Okay, lean search. So saya nak tengok doctoral je, saya tak nak master. Kalau nak master, tick dua-dua. Master pun nak, thesis doctoral pun nak. Okay, saya cuma nak dapat PhD saja, saya klik lean. Okay, saya jumpa pada 2015 ni sebab saya kontrol cuma PhD je. Saya dapat satu lah. Jadi kita tahulah kalau saya lah. Kalau saya nak sambung belajar, memang tak ada dalam track pun. Masa saya nak mencari universiti dekat UK, so Durham tak masuk dalam list pun. Sebab dia tak sesuai sangat dengan bidang saya. Okay. Lean on me and impact study and mutuality supportive leadership behavior on employee lean engagement. Ni PhD lah. Namun begitu macam saya sebutkan tadi kan, kita tak semestinya tengok universiti. Kadang-kadang dalam satu universiti tu ada expert seorang dua. Jadi kita kena baca juga ni. Walaupun daripada Durham, jadi saya nak juga daripada Leslie 2015 ni, saya klik tajuk tu, okay, dapat paparan ni. Jadi saya klik PDF untuk dapatkan full text. Saya dapatlah thesis full text kan daripada Leslie Ain 2015. Topik dia Lean on Me, Impact Study Mutuality Supportive Leadership Behavior on Employee Lean Engagement. Okay, dapat full text. Okay, kita boleh buat search pakai simple je. Tadi saya pakai advance, nak pakai search pakai simple macam ni pun boleh. Ini saja je lah. Saya tahu kan, antara sahabat-sahabat yang belajar dekat Durham adalah kita punya menteri dululah kan, Mazli Malik. So saya saja je nak tengok betul tak dia daripada Durham. Padahal betul lah, memang tahu dia kat sana kan. So type je Mazli Malik, search, memang betul lah. Mazli Malik memang ada tesis dekat Durham lah. Memang adalah tesis PhD dia. So kalau tengok tajuk dia pun samalah macam orangnya kan. Constructing the Archaeotronic and Formulating Articulation of Islamic Governance, the cursive attempt in Islamic epistemology. Tu tajuk dia lah kan. So kalau nak tesis dia, klik yang tu. Okay, klik PDF. Dia 2011. Dia lebih kurang macam saya lah. Habis doctorate 2011. Okay, dia dapatlah full text dia. Kan? Dia dapat, memang dapat. Okay, dia dapat dah. So kalau jadi menteri, boleh share tesis sendiri, best lah nama dia. Kan? So yang ni memang kita boleh access tesis dia lah. Jadi memang dapat full text tesis lah. Kan? Maksudnya di sini, yang simple ni kalau kita kenal orang lah. Kita nak search supervisor, katalah you memang ada supervisor daripada Durham, nak dapatkan tesis dia, search je. Memang dapat access lah untuk dapatkan full text access. Okay, itu daripada Durham. Okay, kita pergi yang 27. Saya dapat jumpa satu universiti ni lagi. Okay, e-thesis. Itu daripada National Institute of Technology Rourkela. Okay. Alright, jadi dapat e-thesis dia lah. Ni dia punya link, ethesis.nitrkl.ac.in. Okay, dekat sini dia ada ruang, di sini lah rupa dia, e-thesis NIT Rourkela. So saya tengok kat situ ada research repository, saya klik dekat situ. Okay, kita boleh buat search kat sini. So saya gunakan perkataan healthcare ni, topik interest saya adalah healthcare. So bila saya dah type healthcare, klik search. So saya dapat jumpa 9 topik yang bersesuaian. Dalam banyak-banyak 9 tu daripada tahun 2019, banyak juga, bagus juga Rourkela ni. Banyak juga artikel-artikel yang baru. Jadi saya minat yang 2016 tu, Subject Wellbeing, Health and Healthcare Utilization, A Study of Rural Elderly in the Odisha. So ini PhD thesis, saya klik. So saya boleh klik PDF untuk dapatkan full text. Saya dapat, saya dapatlah kan kat sini, Subjective Wellbeing Health and Healthcare Utilization Study of Rural Elderly in Odisha. Okay, dia daripada National Institute of the Technology Rourkela. Boleh dapat full text. Okay. Okay, dia satu lagi yang saya dapat konteks, dapat juga database yang ke-28 ni daripada ORO. ORO ni Open Research Online. Sekarang dah banyak kan open research, open thesis ataupun open dissertation yang kita boleh dapatkan full text. Ni salah satu lagi daripada The Open University ORO. And so dia punya link www.open.ac.uk library resources /thesis-dissertations. Okay, okay, ni samalah kan ORO. Okay,
So ini dia punya paparan dia. Okey, kita terus nak dapatkan database, klik dekat Open Research Online. So bila klik kat situ, kita boleh gunakan beberapa keyword. Nampak logo tu, the Open Universities, okey, ORO, okey. So kita terus masukkan keyword saya lah. Saya masuk kat sini adalah healthcare. So klik search. So saya dapat jumpa satu artikel, ada 6 di situ, tapi saya berkenan yang atas sekali. So ada medical device regulation, industrial capability, affordable healthcare technology development, case study from UK and South Africa. So kat sini nampak 2 kajian lah kan. Tadi ada yang waktu break tadi ada yang WhatsApp saya kan. Okey, lepas perbincangan supervisor mungkin dia dapat peluang untuk buat kajian 2 negara. Okey, you kena ada kumpul lah beberapa tesis-tesis buat 2 negara ni. So macam mana kaedah yang bagus dari segi time limitation kan. Tak naklah buat 2 negara akan menyebabkan kita mengambil masa yang lama. Jadi kita kena tengok idea-idea tesis-tesis yang lepas. Bila buat kajian 2 negara ni macam mana. Kalau dalam ni case study lah. Ni case study lah. Case study UK dan South Africa lah. Dia bagus case study ni kena pergilah. Maksudnya dia kena pergi UK, dia kena pergi South Africa lah. So saya klik kat situ untuk dapatkan full text. Dapat full text. Yang ni daripada the Open University lah. So inilah rupa dia. Kalau you search dekat ORO ni, Open Research University atau the Open University ni, macam saya pilih healthcare, pilihlah topik yang berkenan, klik download, dapatlah full text. Okey, yang ke-29. Tak ada soalan Tak ada soalan, saya terus je lah kan. Okey, yang ke-29 adalah Georgetown University Library. Georgetown University Library. Okey, yang 29 ni ada link dia, repository.library.georgetown.edu, handle ada 10822/552789. Tapi kalau you type je dekat Google, dia akan pergi juga dekat website yang sepatutnya. Okey, dekat sini kan, so kita nampaklah Georgetown University Library. Okey, dia kat depan tu nampak ada ruang untuk buat search. Okey, kat sini saya type most. Okey, kebetulan masa ini masih zaman-zaman saya dapat dekat database ni masih saya buat PhD dulu sebenarnya ni. Okey, jadi tapi tak banyaklah. Di bidang-bidang tertentu mungkin banyaklah sebab dia ada Islamic study dekat sini. Nampak ni, dia ada Islamic study. Okey, saya klik most, lepas tu klik search. So saya dapatlah contoh kat sini lah kan, tajuk Making Space Muslim American and Progressive Gender Activism in Most. Tapi kalau you study bidang political economic, memang banyak dekat sini punya topik lah kan. So siapa yang berkaitan Islamic Studies boleh refer dekat Georgetown University Library ni. Kalau macam saya type tadi most saja masjid kan. Okey, dapat satu artikel ni, Making Space Muslim American and Progressive Gender Activism in Most after September 11 tu. Okey, saya klik. Lepas tu ada ruang untuk saya dapatkan full text, kena klik view resource in digital Georgetown tu, saya klik. So saya klik lagi sekali untuk dapatkan view open untuk dapatkan full text. So saya dapatlah full text, dapatlah Georgetown University in Qatar, untuk dapatkan full text saya ni. Okey, saya cuba yang lain jugalah. So kita nak tengok lah kan, macam nampak macam tak banyak je tadi kan, most kan. Jadi saya nak tengok lah, banyak tak topik-topik tesis pada tahun 2020 ni, kan. Lagi-lagi untuk graduate thesis dissertation Arabic and Islamic Studies. Bidang lain pun ada, tapi yang ni saya go through pada Arabic dengan Islamic Study. So saya type 2020. Kalau you ask kan 2022 lah kan. 2020 dapatlah. Kita tengoklah berapa tesis kat sini, ada almost 12. Pada 2020 tu saya ingat saya buat ni nak kata awal sangat tak awal sangat, nak kata tengah tak tengah. Dalam bulan 2, bulan 3 macam tu. Okey, tengok, dah ada banyak dah. Ini adalah topik-topik lah yang berkaitan macam kat bawah tu kan. Literacy infrastructure, the production, calculation and consumption of literature in Jordan. Jadi banyak lah yang tengoklah contoh-contoh. Jadi ternyata dekat Georgetown University ni banyak juga tesis-tesis yang terkini. Kalau kena dengan bidang kita, why not? Download sajalah. Okey. Okay, saya berkenan dengan topik yang dekat bawah tu, between revivalism and reconstructionism, Islam, reform and scholarism in the work of the Taha Abdurrahman and Muhammad Arqon. Jadi yang ni saya nak, saya klik. Okay, lepas tu ada klik view open untuk dapatkan full text. Lepas tu dapatlah full text tesis 2018. Ini doktor lah. Ini Doctoral Philosophy in Islamic Study. Okay, dia daripada Washington DC lah, okay, daripada Georgetown University tu. Okay, now yang ke-30. Okay, faham kalau ada soalan tanyalah, kalau tidak habis awal lah kita hari ni. Okay, kita dah tinggal bahagian-bahagian kecil. Maksudnya kita dah pergi worldwide dah. Dah pergi worldwide. Okay, kita dah pergi worldwide daripada kita dah mulakan ethos.
sampai tadi yang terakhir dekat Georgetown University, kita dah masuk Malaysia. Malaysia ada satu platform. Kena jaga betul-betul lah platform ni, kan? Jagalah Malaysia ni, MySite, MyTo ni, jagalah betul-betul. Kita dah ada platform supaya memudahkan. Kita ada good database dekat Malaysia. Tesis kita ada MyTo, artikel kita ada MySite. Jagalah betul-betul khazanah kita ni kan. Jadi cuma faham-faham je lah, Malaysia ni kadang-kadang tak update. Bukan kita cerita tadi, kawan kita cerita tadi open access tesis dissertation tu tak aktif. Kejap boleh buka tak? Sama dengan website MyTo ni. Website MyTo ni ada masa boleh buka, ada masa tak boleh nak buka, kan? Ada masa aktif, ada masa tak aktif, kan? Okey. Dia punya link myto.upm.edu.my/find. Tapi dia bukan tesis UPM lah, cuma UPM ambil inisiatif mungkin untuk projek ni, dia as a leader. Okey, dia buat platform untuk perkumpulan tesis-tesis di IPT di Malaysia. Okey, so link dia myto.upm.edu.my. So percayalah, saya kadang-kadang buat kursus, kadang-kadang kita duduk kat Malaysia pun kita tak tahu platform ni. Kita tak tahu platform ini. Maksud dia, kita boleh dapat tesis Malaysia ya. Kita boleh guna. So tak pernah try pun. Kena try lah. You all kena try. Okay. So inilah rupa dia. Inilah myto.upm.edu.my. Kalau inilah rupanya Malaysia Tesis Online. Okay. Kalau tengok kat sini mungkin ialah harap-harap kena upgrade lah lepas ni kan. Ikut institution ada 23 universiti. Okay. Mungkin figure tu dah bertambah lah. Saya yakin dah bertambah sebenarnya. So we have currently 150,000 dengan 23 institution, which is banyak tu. Okay, ada 5 language, and for sure lah ada bahasa Melayu dan ada bahasa Inggeris. Okay, okay. Kemudian siap kat situ boleh dapat Google Play tu. Get in on. Adakah masih lagi aktif? Try lah. Untuk MyTo tu kat Google Play. Okay, tu tak apalah. Yang paling penting sekarang kita dapat tesis dari Malaysia. Okay, jom kita buat search untuk find and get Malaysia Tesis Online. Okey, kita pun buatlah. Dekat sini saya type Lean Construction. Saya lah kan. Saya type Lean Construction, klik find. Banyak. Banyak. Bukan sikit. Banyak. Jadi kalau tengok dekat sini, Lean Construction dekat Universiti Utara Malaysia ada 271. Universiti Teknikal Melaka ada 43. Universiti Teknologi Malaysia ada 17. UPSI kan ada 16. Universiti Tun Hussein On ada 12. Universiti Melaya ada 7. Jadi kita boleh dapat kan, pergi jauh-jauh dah kan, pergi Canada, pergi Australia kan, pergi US, pergi UK, pergi India, Pakistan, semua kita dah pergi. Jangan lupa tak explore database Malaysia. Kena guna explore database Malaysia juga. Jadi ada banyak ni, kita tengoklah mana yang bersesuaian. Okey. Saya banyak-banyak tu saya berkenan dengan nombor 13 tu. Guideline of Lean Critical Success Factor Implementation in Construction Project. Okey, ni daripada Nasrul Lahzadeh Tahireh. Ini 2019. Tesis 2019. Okey. Jadi kita boleh klik. Bila saya klik, dia keluar macam ni lah. So kita nampak dia bagi link terus dekat eprintutm.my. Cuma nak beritahu kalau rezeki kita baik, kita dapat full text. Kalau rezeki kita kurang baik, mungkin dapat sikit saja. Dia tak dapat full, dapat penuh, tesis penuh lah. Dapat chapter 1 sikit je. Kadang-kadang ada yang macam tu. Okay, yang macam ni saya dapat online to access, saya klik, saya dapatlah full text tu. Okay, cuma saya tak ingat yang ni saya dapat yang penuh ke dapat yang separuh saja. Maksudnya dapatlah ni Guideline of Lean Critical Success Factor Implementation in Construction Project. So saya dapat topik ni. Jadi dapatlah full text kat sini. Kan? So kalau kata you plan nak buat guideline, inilah contoh tesis kalau nak buat guideline. Kena ada lah, saya nak buat guideline, boleh dapat tak tesis ni? Dia buat guideline juga kan? Tapi saya tak buat link critical, saya buat tajuk lain, saya buat quality management. Boleh. Sebab semua dalam bidang yang sama, yang penting guideline. So dia nak buat kat construction industry, you nak buat kat tempat lain pun tak ada masalah. Cuma kat sini, kita nak buat guideline. Guideline untuk kita implement lah dekat mana-mana sektor atau industri. Okay. Boleh try lagi kan? Banyak ni. Try lah apa-apa keyword kat sini. Nak search, bolehlah search. And, so macam saya tadi, saya search lean construction kan, you all boleh search. Jangan tak explore pula yang Malaysia ni. Itulah harap-harap. Saya pun kadang-kadang check, kadang-kadang tak check kan. Harap dia masih lagi aktif. Aktif dan upgrade lah. Ni je khazanah. Berbangga kita Malaysia. Kalau kita tengok dekat UK ada Ethos. Dekat Australia ada Trove. Kat Malaysia pun kena ada MyTo ni lah.
So kita pakai Maito super saya nak bagi. Maito tu tesis online. Okay, tadi kita nampak kalau luar negara semua pakai apa? ETD Sepatutnya kalau Malaysia ni nak sama macam orang, kita letak My ETD lah. My itu Malaysia kan. Malaysia Electronic Thesis and Dissertation. Tapi kita pakai Maito lah. Malaysia Thesis Online. Okey, kita pergi yang 31. Contoh saya buka satu universiti lah. You all boleh try explore. Setiap universiti boleh dapatkan database tesis. Kan, you all kenal semua universiti kat Malaysia ni. Pergilah USM ke, UKM ke, UM ke, USM. Mana semua tu pergilah. Cuma saya tunjuk ni satu lah. Contohnya saya pergi dekat UM. Okay. Kalau saya tunjuk semua universiti jadi banyak lah kan. Yang universiti-universiti lokal ni kita boleh cari. Okay. UM Library. umlibrary.guide.um.edu.my. Okay, inilah rupa dia. Okay. Okay, kalau kat sini saya nak tengok, saya pergi dekat Islamic Study lah, pengajian Islam. Okay. So you all pergilah mana-mana fakulti ataupun pusat pengajian yang bersesuaian. Jadi saya nak klik search more thesis related on Islamic Study. Okay. Bukan apa, kenapa saya kongsi macam Georgetown University tadi tu, sebab yelah ramai-ramai peserta kohort ni ada juga bidang Islamik. So gila, tak semua universiti luar tu memang ada untuk Islamic Studies kan. Jadi sebab tu saya ada sikit, ada special sikit. Macam ni saya go through terus pada UM lah. Bagi saya UM ni bagus, senang dapat full text. Okay. So search more thesis related on Islamic Studies, saya klik. So kat situ ada nampak lah, ada macam-macam kategori lah. Katalah saya pergi bidang religions. Okay, saya pergi dekat religions, ada 61. So kat situ kita boleh search lah nak apa nak buat. Saya tak search lah, bagi saya 61 sikit je, saya tengok satu-satu. So saya berkenan dengan paper Adibah Abdul Wahab ni, faktor mempengaruhi pembayaran zakat di syarikat tersenarai awam di Malaysia. Saya klik je, dapat full text. Saya klik yang tu, dapatlah, klik kat download. So dapatlah full text daripada Adibah Abdul Wahab. Tajuk dia faktor mempengaruhi pembayaran zakat di syarikat tersenarai awam di Malaysia. So tesis dia, ni salah satu tesis yang saya akan bedah dekat chapter 1 nanti. Tesis ini kat chapter 1, chapter 1, chapter 3. Kita ada sesi kohort, kita ada ni tesis yang kita akan bedah nanti dekat kohort. Dekat kohort pula, dekat bab 1 atau bab 3. Saya lupa dah sama ada bab 1 atau kat research design bab 3. Saya research design kot dekat bab 3. Okay, jadi boleh search lah kan. Kalau macam ni tadi saya tak payah ni lah, saya go through terus kat UM ni. So pergi dekat related on Islamic Study, saya terus pergi dekat religion. So religion 61 tak banyak. Tengok sesedar 61 kan. Jadi kalau tanya saya 61 ni saya semua nak download. Ni kalau saya lah, tak tahulah kalau you all kan. Saya bestnya topik-topik ni. Ni kalau tanya saya lah, kalau UM ni, kalau dekat Islamic Studies dia, kan, kalau dia panggil AI, Akademi Islam dia dekat UM tu memang topik dia memang knowledge lah. Baca tesis dia dapat pengetahuan. Jadi so ni antara my favorite lah. Ini memang bahagian favorite saya. Kalau nak tahu, yang ni bahagian ni saya selalu tengok. Ni website ni memang saya selalu buka. Yang ni memang saya explore. Banyak saya download pun kat sini. Ni saya punya favorite lah. Antara yang favorite saya lah. Masa saya buat Islamic Economic tu memang inilah tempat satu yang saya rajin nak explore. Okay. Alright. Boleh dapatkan full text. Okay. Next. Okay. Kita dah ada almost 31 lah. Termasuk last tadi daripada UM. So sekarang ni, adakah konsep dia saya kena buang Google ni? Bukan buang Google search ni. Okey, tapi kita kena gunakan Google application dia. Dan kena ada sikit trik dia untuk menggunakan Google search. Okey, bila nak guna, last kali lah. Dah cuba ETOS, dah cuba 30 tadi Maito, 31 UM, contoh. Dan pergilah universiti-universiti lain, last kali barulah pakai Google search. Jangan jadikan Google search nombor 1, tak. Sebab tu saya letak kat dalam slide ni Google search yang belakang sekali. Supaya you all nak faham macam mana nak gunakan application dalam Google search. Okay, yang pertama adalah ETD. Kita sebut tadi kan, universiti-universiti semua ada electronic thesis dissertation. Google search pun ada. Google search pun ada electronic thesis dissertation. Tapi teknik dia lain sikit. Macam mana nak buat? Macam ni. Okay, macam mana kita nak dapatkan thesis dengan dissertation dengan menggunakan Google search? Ingat, ini platform yang terakhir. Orang kata, dah habis dah. Semua website database 31 kita dah explore dah. Next, kita cuba pakai Google. Okay, ini rupa Google search biasa kan. Google search biasa. Bukan Google Scholar. Google search biasa. Ni paparan dia. Apa yang nak buat kat sini, saya nak tunjuk macam mana command dia. Nak buat search tu. Okay, kita boleh log. Cara yang pertama kita log dulu. Tutup kata, buka kata. Katalah topik yang saya nak cover adalah supply chain management.
Biasalah dalam tesis bisa ada dua perkara kan. Ada supply chain management and performance. Tapi saya tak letak N. Tak letak AND tak. Letak simbol plus. Tambah. Okay, maksudnya ada dua lah. Supply chain management and performance. So, saya nak lock supaya pencarian saya tak pergi topik lain. Apa-apa topik biar bersama. Supply chain management dan performance. Saya lock itu. Okay, saya dot. Kan basic you faham. Kalau kita dot PDF, kita dapat bahan-bahan dalam PDF. Kalau kita dot PPT, kita akan dapat PowerPoint. Kalau kita dot DOC, kita akan dapat file dalam Microsoft Word. Kalau nak dapat tesis, kenalah dot ETD. ETD maksudnya Electronic Thesis Dissertation. Ulangan, katalah saya punya topik ada dua variable atau dua tema besar, iaitu supply chain management dan juga performance. Saya type supply chain management, sebelum tu saya buka kata supply chain management plus ganti N, type performance, tutup kata dot electronic thesis dissertation, iaitu ETD. Kemudian baru saya buat klik Google search. Okey. Okey, dapatlah. Nampak contoh. Atas sekali dah dapat jumpa ETD. Dapat tesis UUM lagi. Kan? Dah ada 6 citation daripada artikel 2015. Ada lagi bawah banyak-banyak tu kan. So banyak. Itu cara teknik dia nak dapatkan tesis dengan menggunakan Google search. Okey. Cuma Google ni kelemahan dia adalah dia tak dapat. Maksudnya dia boleh tembus kepada Oxford 50-50. Kalau ada. Kalau ada pun tak semua. Itu maksudnya yang you kena sedar bahawa kadang-kadang universiti ni ada security dia, security block dia. Mungkin bagi saya ada setengah ni Google ni tak boleh tembus dekat universiti tu dengan mudah. Mungkin boleh tembus tapi ayat yang tepat Google tak boleh tembus dengan mudah. Sebab tu kita try 31 database tu pergi kat tempat yang sepatutnya dulu. Okey. Jadi dapatlah yang kat sini. Jadi saya nak try pula. Kata macam tak banyak lah kan. Dapat sikit je kan. Dapat satu result je kan. Tak boleh jadi ni. Kita buang tutup kata. Buka kata tutup kata tu. Ini trial yang kedua. Tahap supply chain management plus performance.etd. Jadi kita tak payah tutup kata dan buka kata. Okay, ni plan nombor 2 lah. Sebab dapat satu result je tadi kan. Okay, kita klik Google search. Dapat banyak sikit. Dapat banyak sikit kan. Jadi, dapat daripada Ohio pula satu lagi ni kan. Ada 50 citation lagi. Bagus. Tesis ni, dissertation 2010 ni, dah 50 orang cite ni. Bagus ni. Ini membuktikan, kalau you kata tesis tak sesuai jadikan reference, ni, dah tesis si Mamat SM Kroonflecht ni, dah ada 50 citation. Macam tesis saya sendiri, walaupun tesis saya tak di-online kan dekat UTM, tapi saya dapat almis berpuluh citation dah. Jadi saya tesis tak salah untuk buat citation. Okay? Alright, jadi dekat sini kalau kita tengok, saya rasa saya nak try explore yang atas tu. Kalau minat kat Ohio tu, klik lah. Kalau minat yang lain-lain daripada macam UUM tadi, boleh juga. Okay. So, dapatlah ETD. Okay. Ni usaha kan. Jangan kata, saya cuba yang ni je boleh. Tak. Last option. Ni last option. Bukan last option. Maksud yang terakhir, barulah kita cari Google. Okay. Tadi saya berkenal lah paper yang kat atas tu. Saya klik. So, dapatlah satu artikel alignment of information system with the supply chain impact on supply chain performance and organizational performance. Okay, tesis daripada Universiti Toledo bulan 5 2010. Okay, alright. Ada orang yang tanya saya nak cari tesis yang ada questionnaire. Yang ada questionnaire kan. Jadi type lah perkataan ni. Contoh ni tadi kan. Saya dah tertinggal apa kat depan. Saya nampak macam management je. Management plus performance plus questionnaire. Nak questionnaire kan kena letak lah. Kena tambahlah questionnaire .etd. Jadi kita pergi kat sini, nampaklah satu artikel kat atas tu daripada tesis Wei kan, performance measurement of manufacturing supply chain. Okay, sorry, yang kat depan tu supply chain management supply chain management plus performance plus questionnaire .etd. So kita nak cari electronic thesis dissertation yang ada 3 keyword ni, iaitu supply chain management, 2 keyword ni, supply chain management, performance, tambah satu lagi adalah questionnaire. 3 lah, supply chain management, performance dan juga questionnaire. Saya berdasarkan 3 keyword ni menjumpakan beberapa artikel lah. Jadi kita nak explore yang pertama lah, sebab nampak ada citation dah kan. So saya pun klik lah untuk paper performance measurement of the manufacturing supply chain tu. Klik, dapatlah full tesis daripada Wei ni. Daripada mana tu? Daripada Canada. Okay. 2014. Okay. Of course lah, bila kita nak check betul tak ada questionnaire kan? Of course, kita lepas kita download, kita check lah. Check muka surat belakang sekali. Ada. Jadi tesis dia ada attach
questionnaire. Jadi kita ni sebenarnya kalau orang kuantitatif especially, kita boleh adopt ataupun kita boleh adapt previous questionnaire. Jadi kat sini, dapat. Macam ni cari questionnaire dalam Google. Macam ni lah. Kalau orang tanya macam mana nak dapatkan full text atau nak dapatkan questionnaire satu bidang dekat Google. Inilah teknik dia. Masukkan kita punya keyword. Plus kali kita questionnaire, memang kita nak dapat questionnaire. Questionnaire dari mana-mana, macam-macam questionnaire tu nanti kita nak dapat dalam tesis. Sebab tu kita .etd, electronic thesis dissertation. Maka dapatlah set questionnaire macam ni. Okay, faham dah? Okay, jadi kita boleh guna proses seterusnya setelah selesai 31, 32, jom kita cari tesis gunakan Google pula. Dengan menggunakan Google electronic .etd lah. .electronic thesis dissertation dengan sedikit, kalau kata nak dapatkan betul-betul spesifik, kita kena buka kata tutup kata. Kalau rasa tak banyak, better kita buang saja. Biar tak payah buka kata tutup kata, kita terus masuk keyword, satu keyword plus, satu keyword plus, satu keyword plus .etd. Kita dapatlah set questionnaire kalau kita aim to questionnaire. Okey, baru yang kedua, Google Scholar. Dia ada satu platform untuk akademik dalam Google application ni. Tadi Google search biasa general. Kan? Ini macam kalau kita makan burger tadi, burger ayam biasa, ni burger ayam special. Kan? So kita ada satu lagi fungsi, dia banyak Google application fungsi, saya nak cover beberapa yang sesuai untuk academician. So yang kedua adalah Google Scholar. Okay, Google Scholar. Nombor satu, sebelum nak gunakan Google Scholar punya application, kena register dulu. Kena register dulu, baru boleh gunakan Google Scholar application ni. Okay, yang pertama. Okay, kita pergilah website dia, www.scholar.google.com. Okay, macam ni rupa dia. Ada lain ni, nampak ni. Nampak tak kat atas kiri tu ada gambar Convo ni, topik Convo tu. Tu kita punya my profile. So bila buka dekat Google Scholar ni, bila dapat buka Google Scholar ni, dan tadi Google biasa, tak ada Scholar ni, dah ada Google Scholar. Klik dekat belah kiri atas tu my profile. Kena klik. Okay, klik my profile. Okay, bila you dah klik my profile, dia akan keluar macam ni. Untuk ni my advice biasa advice saya ni berjadi. Masukkan nama kita, okey, tak payah letak bin ke binti ke kan, anak lelaki ke anak perempuan tak perlu, depan ni doktor ke tuan haji ke datuk semua tak payah. Macam nama saya Nurul Fazli bin Habibin, letak je, tak payah letak bin. Nurul Fazli Habibin. Okey, untuk affiliation kita letaklah nama universiti yang kita belajar lah. Okey, nama universiti yang kita belajar. Yang lain bawah-bawah tak payah isi. Tak payah isi lagi. Dia ni pelik sikit cara nak register ni. Kalau you isi nanti kompleks. Tak payah. Isi dua ni cukup. Isi dua ni, klik next. Okay. Once you dah klik next, dia akan baca kita punya artikel. Kita punya artikel yang ada dekat online ni lah. Okay. Ni contoh kalau saya ada artikel. Kalau you all tak ada artikel, pinjam satu account. Kalau ada dua option macam ni kan. Saya nak ambil account yang mana Nak ambil yang Nurul Fazli ni ke Nurul Fazli yang bawah? Ambil yang ni. Sebab ada dua artikel je kan. Ambil Nurul Fazli yang dua ni. Dia bukan apa. Syarat nak buka akaun Google Scholar ni kena ada artikel. Tapi kalau kita tak ada artikel, pinjam akaun orang kejap. Nanti kan kita delete lah. Okay. Saya pilih je lah Nurul Fazli ni. Okay. Lepas tu saya pilih. So, lepas tu klik kat warna biru ni. Tulisan gambar warna biru ni. Klik kat warna biru tu. So, nanti dia akan keluar macam paparan macam ni. Okay. Dia nak make kat public ke tak public terpulang. Kalau nak tick, lepas tu klik done. Tu klik done, lepas tu dapat klik done, dapatlah you punya account Google Scholar. Kan? Katakan tadi ni bukan artikel saya kan? Ni bukan artikel saya, pinjam Nurul Fazli ni kejap tadi kan? Tik dekat kotak ni, tik sini, lepas tu delete. Dekat titik dua bertindih ada titik dua bertindih ni, klik kat sini, delete. Jadi kita ni bukan account kita ni kan? Katalah nama kat sini adalah tadi contohlah kan, Siti Aisyah. So ni bukan paper Siti Aisyah. Jadi you tick dua-dua ni dan you kat sini titik dua bertindih ni, you klik titik dua bertindih, dalam tu ada ruang untuk delete ke trash. Delete kat situ maksudnya dalam account ni kosong lah. Maksudnya you ada account tapi tak ada artikel lagi. Kalau ada memang artikel kita sendiri, kita maintain lah. Kalau bukan artikel kita, kita kena delete. Sebab syarat dia kalau you tak ada artikel, tak boleh register Google Scholar. Jadi cara dia, carilah orang lain yang ada sikit je artikel. Kalau you pilih 155 ni, jenuh lah you nak delete tadi, banyak sangat kan. Pilih yang dua je, lepas tu klik dekat arrow warna biru tu. Okay, lepas tu klik done.
lepas tu dapatlah account. Okey, semua orang dah ada account dah. Kita dah ada account Google Scholar. Ada artikel ke, tak ada artikel ke, kita dah ada account dah. Okey, so what's next? Okey, what's next? Barulah kita pergi ke gambar pensel ni, barulah kita update. Nak letak email ke apa semua. Bila account dah ada, baru kita edit. Jadi kalau kita buat detail jadi tak lepas. Dia pelik sikit Google ni. Google Scholar punya application ni. So kat sini pergilah gambar pensel tu, update lain-lain lah. Nak masukkan gambar ke apa dah, kemudian boleh. Okay, next. Kita nak buat Google Expert Search. Nanti tiba-tiba panel tanya masa dekat proposal defense ataupun Viva contohnya. You ni masih nak mengesahkan soal sidik, mengesahkan soalan interview contohnya. You dah jumpa expert, dah hantar dekat expert, kita pun jawab dah. Macam mana you identify expert? Macam mana you memilih expert? Kenapa you kata dia expert? Salah satu jawapan, bukan ni jawapan dia, ada banyak jawapan lain kan. Salah satu jawapan untuk mengetahui siapakah expert dalam bidang adalah menggunakan Google Expert Search. Kita tahu dalam bidang ni siapa expert dengan menggunakan Google Expert Search. Okey, macam mana? Ni saya yang bagi nama Google Expert Search. So Google tak ada lagi buat Google Expert Search. Cuma saya namakan ni sebagai Google Expert Search. Okey. Bila kita dah ada account tadi, nampak tak dekat atas tu gambar kantar tu? Gambar search tu. Apa nak buat? Klik dekat kantar tu. Klik dekat kantar tu. Okey, bila kita dah klik dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar kat sini, dia kata search profile. So apa yang kita nak buat kat search profile ni, kita kena buat macam ni. Okey, ini memang dia punya coding ataupun format. Semua orang kena type LABEL titik dua bertindih. Semua kena buat. Sebab di konsep dia memang formatting macam tu. LABEL titik dua bertindih. Tu kita kena buat. Okey. Kalau macam saya nak cari siapakah expert dalam Lean Healthcare. So, Lean Healthcare tu biasanya ada space. Dalam kaedah search ni, tak boleh ada space. Sebab tu saya buat underscore. Nampak tak tu? Lean underscore healthcare. Dan kemudian huruf L tu tak boleh ada space. Dekat dengan titik dua bertindih. Itu memang dia punya formatting dia. Itu dia punya command dia. Label tu wajib. Type LABL titik dua bertindih pun wajib. Dekat, type terus. Lean. Kalau Lean Healthcare kena ada space, kita letak underscore lah. Lean Healthcare. Lepas tu klik search. So kita akan tahu siapakah expert Lean Healthcare yang sesuai untuk validate kita punya instrumen. Faham? Keluar macam ni. Contohlah. Macam ni keluarlah expert Lean Healthcare dekat dunia ni. Termasuklah saya ni kan. Ni tak malu namanya bagi contoh diri sendiri. Ni contohlah. Contoh saya bagi kan. Bagi Lean Healthcare. Jadi sebab itulah kalau orang yang buat Lean Healthcare dekat Malaysia ni, dia orang cari saya sendiri kan. Kalau dekat hospital pun nak laksanakan Lean Hospital, dia orang cari saya. Okay. Alright. Jadi dekat sini kalau you kata ni dia Nurul Fazli. Okay, bolehlah tahu. Okay. Macam mana you memilih Nurul Fazli sebagai expert untuk validate kan, macam-macam lah validate sana validate sini kan, berdasarkan Google Scholar Expert. Okay, macam mana orang akademik baca expert? Okay, yalah orang akademik mungkin satu bahagian mungkin tengok jawatan dia lah, profesor emeritus dan sebagainya kan. Tetapi dalam akademik ada satu perkara yang lagi penting pada itu selain daripada position, iaitu adalah pakar rujuk. Jadi kat sini citation ni menunjuknya pakar rujuk lah. Semakin tinggi citation, semakin tinggi anda dirujuk. Itu kelebihan dia citation. Kenapa kita ni baca, ramai orang baca paper Nurul Fazli ni, orang cite. So lama-lama jadi bukanlah pakar, saya pun tak suka orang panggil saya pakar, dirujuk lah. Jadi artikel saya dirujuk. Bila topik ni, ilmuwan ni dirujuk. Okey, jadi orang katakan kita boleh, kalau kata you punya soalan tu dalam bahasa Inggeris, you boleh email dengan Sylvain Landry ni. You boleh hantar dekat Profesor Muhammad Behdi ni. Okay, you boleh juga kalau tahu Nurul Fazli dekat Malaysia, pergi jumpa dia dekat UPSI. Okay, so ini macam mana you identify expert berdasarkan gunakan Google Scholar Expert. Okay, alright, kat sini ikut bidang tapi janganlah buat tajuk terpencil. Kalau tajuk macam detail sangat kan, lalu tak dapat kosong. Macam ni dia ada, jangan topik terlalu detail lah. Tapi jangan pula terlalu general. Type label education. Jenuh. Beribu-ribu education. Kena spesifik lah. Education management ke, apa ke. Tapi kalau tanya saya, kalau letak tu label B40, memang tak ada siapa lah B40. Keyword pun sangat penting nak tentukan expert kan. Macam ni lah. Kalau Sylvain ni expert dia Lean Healthcare.
healthcare supply chain, Toyota Kata. Sebab dia tak ada terlalu deep. Macam saya sendiri, engineering management, Lean Six Sigma, Lean Healthcare, Management Accounting, Islamic Economic. Dia macam tu. Kan? Okay. So kalau you berkenan dengan dia, klik lah. Klik si Nurul Fazli ni. So ni lah account dia. Okay. Saya nak ajar sikit satu lah. Katakanlah you yang ramai-ramai kita ni ada 30 orang ni, ada juga yang dah pernah tulis artikel, pernah terbit artikel waktu master. Maksudnya tesis degree pun di-online kan, tesis master pun di-online kan. Tiba-tiba tak ada artikel kita dalam ni. Dia wajib sebenarnya Google Scholar akan dapat detect. Sebarang bentuk online dia dapat detect. Okay, katakanlah tak ada. Mana saya punya master thesis tak ada kat sini kan? You boleh add manual. Macam mana nak add manual? Klik simbol plus ni. Dia simbol plus ni kan? Klik simbol plus ni. So, ada macam-macam kat sini. Kita klik add article manually. Maksudnya kalau kita ada account, mana saya punya artikel-artikel ni tak ada dalam ni? Mana saya punya tesis-tesis tak ada dalam ni? Kita boleh add article manually. Klik kat situ. Okay. So, dia ada. Kita boleh add journal, conference proceeding, book of chapter, book, tesis, pattern, court case, others. Jadi kita mungkin ada yang tesis, ada book chapter, ada proceeding, ada journal, update lah. So update lah kat sini semua. So bila you dah update, klik enter, nanti dia akan masuk lah dekat bawah-bawah ni dah. Jadi kita boleh add artikel manual, add lah semua apa yang ada. Dia orang tanya, kenapa saya punya artikel tak ada dalam Google Scholar? Kenapa tesis saya tak ada dalam Google Scholar? You boleh add artikel manually. Klik plus ni, patut klik add article manually. Yang penting kena buka account dululah. Jangan kita tak buka account, macam mana kita nak add? Kita kena buka account dulu. Dalam account kita tu klik plus, kliklah add article manually. Okay, setakat ni ada soalan nak tanya? Okay ke semua? Ada apa-apa soalan? Saya tengok dekat bahagian chat. Okey, ada soalan dekat bahagian chat. Saya respon ya. Falahah tanya, mana Scopus dengan Web of Science? Sabarlah, itu esok. Itu besok. Hari ni kan tesis. Ini kan tesis. Artikel besok lah. Hari ni saya sentuh ujung ni pasal Google je. Tanya pasal Scopus dengan Web of Science besok esok kita akan cover artikel berindeks Web of Science, artikel yang berkaitan dengan Scopus, itu besok. Minta maaf Falahah, kita akan cover database artikel besok. So Web of Science dengan Scopus lebih sesuai untuk kita bincangkan pada besok sebab kerana Web of Science dan Scopus lebih kepada artikel lah. Okey. Okey, yang ni boleh add nanti. Okey, kita pergi yang ke-34. Google Scholar Search. Kita ada Google Scholar Search. So kita dah cuba tadi kan, kita dah pakai Google Scholar untuk cari tesis, pakai Google ETD. Yang kedua tadi kita buat apa? Yang kedua tadi kita nak buka account. Kita nak buka account tadi kan. Kemudian kita nak dapat identify expert. Kan, betul tak? Kita sebelum tadi nak ulang tangan supaya you all tak lupa. Okay, kita yang pertama tadi kita buat ni. Kita buka Google ETD. Okay. Kita pakai Google ETD. Lepas Google ETD yang kedua kita buat Google Scholar account. Kita dah buka Google Scholar account. Kemudian kita buat Google Expert Search. Okay. Dah tentu Google Expert Search. Sekarang kita buat Google Scholar Search pula. Okay. Macam mana Google Scholar Search ni? Yang ni tak payah register. Pergi je Google Scholar. Okay, ini Google Scholar kita. Search lah kat sini. Okay, Google Scholar Search ni, dia nama dia kalau you faham, dia adalah snowball. Snowball. Contohnya kan, untuk bidang saya ni, saya tak jumpa artikel lain. Saya jumpa satu artikel ni je. Macam kita buat interview. Saya tak tahu nak interview siapa. Saya tahu saya nak interview si Mamat seorang ni je. Lepas kita interview dia, kita akan tanya, okay, siapa lagi yang saya boleh interview yang sifat dia sama macam tuan? Dia pun cadang, okay, kalau macam tu, you boleh pergi dekat Penang, jumpa si Mamat ni. Okay, you pun pergilah jumpa dekat Penang. So, you pun tanyalah dekat Penang lepas interview, dia tu snowball pula. Siapa lagi? You katalah, ada seorang Ali dekat Perak. Oh, Ali saya dah jumpa dah. Oh, you dah jumpa Ali. Second jumpa saya lah. Okay, siapa lagi? Ada seorang.
Yang ni jauh sikit lah, you kena masuk dekat Thailand. Dekat sepadan tu ada seorang lagi kat situ. Samsul nama dia. Jadi kena pergi pula dekat Thailand seorang lagi. Tu nama dia snowball. Tapi dalam pencarian artikel ada kaedah snowball juga. Contohnya kita ni ada satu tesis atau satu artikel sahaja yang betul-betul topik yang kita nak. Apa yang nak buat? First step, type dekat Google Scholar. Type penuh tajuk dia penuh. Tajuk dia penuh. Type tajuk penuh, klik search. Okey, dengan andaian lah, dengan andaian. Okey, dengan andaian. Ni bukan contoh yang bagus Patutnya kan kena letaklah tajuk yang panjang kan. Saya type je Lean Healthcare. Kalau you all letak tajuk penuh artikel itu. Lepas tu klik search. Katalah saya nak type sebenarnya ni, Trend and Approach in Lean Healthcare. Katakanlah tajuk yang saya nak tulis kat sini tadi adalah apa nama dia, lupa dah. Trend and Approach. Okey, Trend and Approach of Lean Healthcare. Katalah tu tajuk yang sebenarnya saya nak type. Okey, bila saya type Trend and Approach Lean Healthcare, dapatlah dekat artikel ni. Dapatlah artikel tu. Tapi artikel tu kita memang dah ada dah. Okey. So dekat sekarang kita nak snowball. Nama dia snowball. Okey. Bila tengok dekat sini, nampak tak kat bawah tu ada simbol-simbol kat bawah tu. Yang ni kita nak explore. Apa maksud bintang? Apa maksud pembuka kata? Apa maksud site? Apa maksud related article? Apa maksud yang three version ni? Okey, faham Sekarang ni kita nak buat teknik snowball. Okey, yang pertama. Okey, ni artikel dia lah So, apa maksud bintang ni? Bintang ni maksudnya save. Dia boleh sebenarnya dekat Google ni, apa-apa artikel yang you nak, you boleh save. Dia macam ada library dia lah. Jadi star tu untuk save. Jadi ada orang guna, ada tak guna. Saya sendiri tak gunalah bintang ni. Okey, yang kedua ni gambar pembuka kata. Pembuka kata ni maksud dia adalah site. Okey, katalah kan saya dah tulis tesis. Okey, kemudian saya lupa, alamak, LB Di Souza ni macam mana reference dia jadi ni, siapa yang buat reference tiba-tiba tak ingat macam mana nak buat reference penuh, klik dekat pembuka kata ni. Bila klik dekat pembuka kata tu dapat macam ni. Kita pakai apa? APA kan? Pakailah APA ni. Kita cara citation kita. Jadi maksudnya di sini gambar pembuka kata ni adalah reference penuh. Kat sini tulis cite lah. Ini memang cara citation lah. Okey, tapi dia bagi kat sini adalah reference penuh. Okey, kat sini mungkin artikel ni mungkin dia dapat detect ni sebab dia tak ada page number dan sebagainya. Seloknya memang kalau kita type yang ni memang dia akan ada volume berapa, isu berapa, nombor page berapa lah sepatutnya. Okey. Itu maksud dia gambar pembuka kata tu. Okey, site. Okey, inilah snowball bermula. Kalau site, apa maksud site? Okey, kat sini kita pergi pada site. Apa maksud 700 site? Ada 700 artikel, 700 artikel yang telah terbit, 700 artikel yang telah terbit telah men-cite paper LB Di Souza ni, Trend and Approach in Lean Healthcare ni. Jadi ada 700 artikel dan 700 artikel tu semua dah terbit. Kalau 700 artikel tak terbit, tak baca. Katalah ada satu tu artikel dia cite tapi tak di-online kan, tak terbit lagi. Jadi 699 lagi, tak sampai 700. Sehinggalah artikel yang 600, artikel yang ke-700 tu diterbitkan, baru citation sini akan jadi 700. Okey, possibility yang pertama. Kemungkinan besar bila kita nak snowball, 700 artikel ni sempadan, maksudnya sepadan dengan topik ni. Maksudnya kalau kita pening, macam mana, siapa lagi artikel yang lebih kurang macam ni, boleh klik dekat site by 700 ni. So bila you klik, you jumpa lagi banyak artikel lagi. Ini tajuk ni boleh baca ni. Tajuk ni pun boleh baca ni. Okey, melalui satu artikel, kita boleh snowball artikel-artikel lain. Tu kelebihan bila kita gunakan Google Scholar ni lah. Selain pada mendapatkan artikel, okey, kita boleh buat teknik snowball. Lagi-lagi kalau kita limitation. Kita sekarang cuma ada satu artikel je. Macam mana nak jumpa artikel-artikel yang lain. Okey, teknik yang sama ni boleh guna kat dalam Scopus. Teknik yang sama ni boleh guna kat Web of Science. Cuma masalahnya Web of Science dengan Scopus ni ada bahagian tertentu kita tak boleh free access. Kita kena ada account. Jadi kalau universiti ada bagi kita password, baru kita boleh guna application Scopus dengan Web of Science. Namun begitu, kelebihan pada Scopus dia ada bagi ruang untuk public. So dia bagilah limit, dia bagi fungsi sikit lah untuk kita explore sikit-sikit. Tapi nak dapat deep, kena beli ataupun kena access account database dia, baru kita boleh full access untuk Scopus. Esok kita bincang besok. Ini dua perkara, Web of Science, Scopus, kita akan bincang besok. So kat sini nak beritahu tadi, okay, bila klik dekat site,
kita akan jumpa 700 artikel yang possible hampir sama dengan topik kita yang kita kena baca juga. Yang mana selama ni kita beranggap kita cuma jumpa satu artikel, rupanya ada banyak lagi artikel-artikel lain yang kita boleh baca. So ini salah satu kaedah snowball. Okey, satu lagi adalah related article. Tadi side by. Ni maksudnya related artikel tajuk yang hampir sama dengan topik ni. Related artikel bermaksud tajuk kita ni, tajuk-tajuk lain ni yang hampir sama dengan trend, approach and healthcare. Kita klik. So ni tajuk-tajuk lain lah. So kat sini ada lebih kurang 101 related artikel yang sama dengan tajuk kita ni. Maksudnya trend and approach alien healthcare ni, Google Scholar baca ni topik-topik ni yang you kena baca juga sebab dia berkaitan. Sebab tu nama dia related article. Jadi bila katakan dalam situasi bila student kata susahlah saya nak jumpa artikel, saya jumpa artikel ni je, artikel lain saya tak jumpa. Gunalah teknik ni yang saya ulang balik, pergi dekat bahagian Google Scholar ni. Okay, kat Google Scholar tu type tajuk kita yang kita jumpa satu artikel tu. Okay, kita akan explore dekat sini especially untuk buat citation. Okay, jumpakan artikel yang cite artikel ni dan juga klik related article. Artikel-artikel lain yang similar dengan topik yang kita dah dapat itu. Okay. Okay, last kali tu tree version. Tree version ni maksudnya, version ni maksud dia artikel yang sama berada dekat 3 tempat. Tu maksud dia. Oh, trend approach lean healthcare tu ada kat website ni, ada kat website ni, ada kat website tu. Tu nama dia version. Kalau kita klik kat sini, artikel ini berada kat 3 tempat ni lah. Itu maksud dia. So yang sekarang ni, 2 bahagian yang sangat penting adalah site by dan related article. Dan kalau kita nak buat reference, kliklah gambar buka kata. Kalau nak save kat library, kliklah dekat bintang. Okay. Okey, kalau tajuk kita, ini snowball lain pula lah. Amran Zakaria dia cuba apply yang benda lain. So, boleh tak saya snowball tajuk saya? Boleh lah. Okey, ini perkara yang nombor 2 lah. Basically, saya start dulu. Okey, saya dah jumpa satu artikel. Tapi saya nak cari lagi artikel yang seumpamaan begini. Tadi saya dah explain dah. Tapi kalau Amran kata saya ada tajuk tesis. Saya copy tajuk tesis tu, lepas tu letak dekat, mungkin kita tak letak, kalau ada Malaysia, buanglah Malaysia tu kan. Letak tajuk kita tanpa ada country, letak dekat Google Scholar tu buat search. Boleh? Jadi kita dapat jumpakan artikel-artikel lain yang mirip dengan topik yang kita nak buat. Boleh. Boleh yang benda yang sama boleh buat kat Google Scholar ni. Kan? Tapi yang confirm tesis kita tak terbit. Tesis kita tak terbit lagi. Ni contoh kita letak artikel. Tadi artikel tak terbit. Kalau si Amran Zakaria tadi letak tajuk dia, mana ada citation? Mana ada related artikel? Jadi contohnya dekat sini, cuma kita nak cari artikel-artikel lain yang mirip dengan tesis. Jadi you takkan dapat lah. Sebab artikel dia macam ni kan. Saya type tadi trend and approach. Memang dapat betul-betul artikel ini. Artikel ni memang ada citation dengan ni. Kalau kita punya tajuk kita, tesis kita tak terbit lagi, tak publish lagi. So tujuan kita letak tajuk adalah sekadar untuk mencari tajuk-tajuk yang seiring dengan yang sepadan dengan topik tesis kita. Itu pun boleh. Okay. So kalau yang boleh tanya dah boleh apply tu bagus lah tu. Bagus lah tu, maksudnya boleh apply lah kan. Tapi yang you nak buat tadi tu tajuk tesis bagus lah. Tapi jangan lupa yang kita cover ni, yang buat snowball ni. Snowball ni penting juga kan. Okay, sebab tu kadang-kadang ada satu student dia tanya, dia dapat jumpa supervisor dia sibuk. Supervisor kata, ni saya tak boleh lama, jumpa sekejap 5 ke 10 minit dia kata. Ni saya dah print satu artikel ni, baca, lepas tu explore, banyak daripada topik ni yang you boleh support you punya tesis. Okay, lepas tu dia jumpa saya, apa nak buat Ush, bagus ni, jarang profesor nak bagi macam ni. Ni dah buat snowball belum? Dia tak faham apa snowball. You type artikel yang profesor you dah bagi ni, guna dekat Google Scholar. So, you akan jumpa lagi artikel-artikel lain yang mirip macam artikel ni. Oh, lepas tu dia fikir, smart aku punya supervisor. Memang supervisor kau smart. Dia pandai, dia bagi satu artikel je. Tapi nak bagi you homework. Baca satu artikel, bukan artikel ni je. Kita kena dapatkan snowball, artikel-artikel lain yang mirip dengan artikel ini. Kan? Okey, yang last kali. Ni yang penutup lah. Okey, kita akan cover untuk Google Trend pula. Kalau ada soalan, boleh terus tanya dekat ruang chat. Nanti saya cuba respon. Setakat ni saya rasa tak ada soalan dekat bahagian chat. Akhirnya sampai dekat bahagian yang terakhir. Ini tambahan sebenarnya, Google Trend ni. Okey. So, dalam Google, kita boleh explore juga Google Trend.
Google Trend ni sangat bagus untuk kita tulis dekat bahagian latar belakang dan juga di bahagian literature review. Dia trend, statistik tu sesuai duduk kat latar belakang tu sebenarnya. Dengan literature review. Macam mana nak guna Google Trends ni? Contoh dia macam ni. Saya bagi contoh mudah untuk Google Trend ni. Okey, Google Trend ni dia punya link yang ni. Trends.google.com. Okey, kalau type Google Trends pun dapat. Okey. Dekat Google Trend tu macam ni lah rupa dia. Kita nak explore Google Trend ni. So, explore what the world is searching. Okey. So, apa yang kita nak explore ni kat sini? Okey. Bila kita dapat kat paparan ni, contoh saya nak explore COVID. You all explore lah apa-apalah kan. Saya bagi contoh kat sini, saya explore COVID. So, bila saya type COVID, lepas tu saya klik enter lah kan. So, dia dapat keluar macam ni. Mula-mula keluar saya tak faham. Apa ni? Oh, ini COVID untuk US 12 bulan. Oh, kita nampak mula-mula tak ada isu pun. Mula Februari 2020 kan isu COVID naik. Kan? Lepas tu tiba kan fasa kedua pula COVID. Nampak ada kan? Tapi pattern ni gambar raja ni boleh masuk dalam research background ni. Boleh masuk dalam literature kan? Tapi macam tak best lah ni. Kita pun explore lah dekat atas tu kan. Oh, ada search term, ada compare, ada letak country, letak masa, kategori, web search. Jadi kita start explore lah ni. So tak apa, ni explore yang pertama, kita pergi explore yang kedua. Explore yang kedua saya cuba buat dekat US tapi 90 hari. Nampaklah graf ni cantik kan? Oh, pakai 90 hari mau nampak cantik graf ni. Okey, ni explore yang kedua. Ada search term masih dekat US tapi 90 hari daripada bulan April sampai bulan Julai contohnya. Okey. Kita try explore yang ketiga. Okey, kita tengok kat Malaysia lah pula. Kenapa aku nak check kat US? Kita pun check lah dekat Malaysia 90 hari pasal COVID. Tengok nampak trend menurun lah. Sebab bila bulan 2020 kan, bulan April orang nak tahu pasal COVID tinggi. Lepas tu kan slightly turun. Jadi macam orang dah faham dah apa tu COVID-19. So pada tahun yang sama bulan Jun dah kurang dah. Okey, menarik ni nak tengok ni. Boleh compare ni Malaysia dengan US. Kan? Kalau nak buat comparison boleh ni Malaysia dengan US. Okey, tak apa, sabar dulu. Kita try explore yang ketiga. Ni explore yang ketiga. Explore yang keempat. Masih lagi explore ketiga. Kalau ikut gambar raja ni, you boleh scroll down kat bawah tau. Dia ada image lagi kat bawah. Oh, setiap ada gambar Malaysia, dua lah Malaysia kan. So kat sini kita dapat tahu kan, bila kat sini keyword yang paling tinggi, banyak orang search COVID adalah Sabah. Kan? Lepas tu Labuan, Selangor, Putrajaya dan Penang. Okey. So kita tengoklah, oh, kita tahu negeri mana yang tinggi dan sebagainya. Okey. Okey, kenapa Sabah tinggi? Oh, ni topik dia kat Malaysia. Contohnya, per keso COVID test, permohonan bantuan COVID Sabah. Oh, bantuan COVID dekat Sabah nak beri. Sebab tu ramai orang search kat Sabah. Okey, siap ada pantun raya COVID lagi dekat nombor 4 tu. Kan? So maksudnya orang banyak search kat Google berkaitan COVID dekat Malaysia adalah berkaitan dengan apa? Dapat tentu negeri Sabah, apa dia per keso. So inilah statistik 90 hari dekat Malaysia contohnya. Okey. Okey, kita cuba nak explore yang kelima pula. Kita nak explore yang kelima pula, kita nak buat benda lain lah. Okey. Saya nak explore Facebook dengan Instagram. So dekat Malaysia ni, saya nak tengok 7 hari. Nak tengok 7 hari industri travelling. Sebab kat sini kalau you perasan, saya tunjuk dulu. Dia ada all category ni. Okay, all category tu saya pilih adalah travel. Okay, saya nak buat perbandingan sebab Google Trends saya boleh buat perbandingan. Okay, katalah saya orang business. Saya nak promote pakai Facebook ke pakai Instagram. Tapi kategori travel. Travel pelancongan lah. So saya nak tengok 7 hari kat Malaysia. Jadi ternyata kalau saya ni travel agency ataupun nak promotion tentang travelling, okey, saya nak promote dekat Malaysia, saya rasa saya kena promote lebih dekat Facebook. Sebab Facebook lebih tinggi daripada Instagram. Kalau saya sebenarnya dua-dua penting. Facebook pun penting, Instagram pun penting. Tapi lebih sikit kat Facebook kot sebab Facebook lebih tinggi. Ini kelebihan yang gunakan Google Trend. Katalah you buat kajian tentang social media, tentang industri travel. Untuk promote dekat Malaysia ni better pakai Facebook ke pakai
pakai Instagram. Jadi Google Trend boleh bantu kita untuk menambahkan support dekat literature ataupun dekat research background. Ini baru tunjuk 7 hari. Kalau ambil 3 bulan, setahun, menarik sikitlah graf dia kan. Okay. Alright, kita explore lagi. So saya explore lagi, saya nak tengok shopping. Tadi kalau travel lebih pada Facebook, kalau shopping macam mana? Shopping sama-sama tinggi lah. Ada masa Facebook tinggi, ada masa Instagram tinggi. Jadi kalau siapa-siapa industri pasal shopping, kena promote dua-dua. Facebook pun penting, Instagram penting. Walaupun secara keseluruhan 7 hari ini, Facebook lebih tinggi. Okay. Kita try lagi explore. Okay. Saya ambil dalam bisnes lain pula, internet dengan telco. Facebook ni orang-orang muda ni pakai internet dengan telco. Okay. Siapa-siapa yang nak jual top up ke, perkataan-perkataan dengan internet ni, Instagram lagi efektif lah daripada Facebook. Kita tahulah kan, kita punya apa, budak-budak sekarang ni yang muda-muda sekarang ni banyak guna Insta kan. Kita je yang senior-senior menggunakan Facebook mungkinlah dekat sini. Okey. Jadi kat sini kalau berkaitan dengan internet dengan telco ni bagus dekat yang muda lah. Okey. Okey, saya nak try benda lain pula. Asyik Facebook dengan Instagram je. Saya nak compare nasi kandar dengan nasi berani. Katalah saya daripada orang luar negara, nak invest dekat Malaysia. Orang kata kat Malaysia ni suka nasi kandar dengan nasi berani. So pun saya buat search dalam 7 hari. Food and drink lah, sesuai lah. Food and drink untuk nasi kandar dengan berani. So saya nampak kat sini, oh nasi kandar. Jadi kalau saya nak berniaga dekat Malaysia ni, kena utamakan nasi kandar dulu. Mungkin hari Jumaat tu baru ada nasi berani. Contohlah kan. Ataupun buat nasi kandar banyak, nasi berani sikit. Ini contoh yang mana kita boleh buat Google Trends. Okay. Nak buat Google Trend ni, kenalah buat perbandingan yang sesuai nasi kandar dengan nasi berani. Kan? Jangan pula you compare. Contohlah diri you dengan artis. Tak dapat buat perbezaan kat situ. Nak buat perbezaan macam ni cantik lah. Fight kan. Nasi kandar, nasi berani macam ni. Tadi apa ni, Facebook, Instagram dekat internet telco ada sikit persaingan. Ni nampak dia dekat shopping tadi. Statistik macam ni baru best. Bila ada dua perkara you want to compare kan. Boleh sebenarnya. Saya dalam kelas banyak saya bagi contoh. Dekat Malaysia ni, Manchester United ke Arsenal. Ternyata tahun lepas check, memang Manchester tinggi. Tahun ni check ramai pula fan Arsenal. Kan? Dah makin rapat pula apa ni, orang search Arsenal dengan Manchester. Kalau tidak dulu Manchester banyak. Okey, dalam kes ni kita boleh explore. Jadi Google Trend ni saya bagi contoh mudah kan. Facebook lah, Instagram lah, pasal nasi kandar, nasi berani. You all explore lah topik masing-masing. Ingat, gambar rajah ini boleh masuk dalam research background dan juga literature review. Okay, alright. Itu saja untuk hari ini perkongsian saya berkaitan dengan database tesis. Okey, yang kita cover daripada ethos tadi sampailah 30 Maito Malaysia. Lepas tu yang pergi 31 tadi kita pergi Lepas tu 32 kita tengok pasal Google ETD. Okey, lepas tu yang 33 kita guna Google Scholar account. Yang 34 kita gunakan Google Scholar Expert. Itu 33. 34 gunakan Google Scholar Search. Nak buat snowball, pergilah 35 ni kita buat Google Trend. Saya harap apa yang saya kongsikan tadi ni, jangan tanya tak cukup dulu. Besok-besok kalau saya nak tambah, saya tambah lagi database-database lain. Yang paling penting, explore lah semua database ini. Cari satu-satu. Memang saya tahu cabaran paling penting ethos tu. Kadang-kadang tak lepas ethos. Tak habis lagi ethos, belum. Banyak punya nak dapat kat ethos ni. Jadi go through lah. Jadi kalau tanya saya, memang semua tu ada kelebihan. Saya tak boleh kata yang ni tak penting, yang ni yang penting. Okay, cuma sikit pesanan penaja lah kan. Mungkin link yang saya bagi tu diorang dah tukar link. Jadi kalau tak dapat guna link tu, search saja dekat Google nama dia. Macam Trough type je, Trough Australia. Nanti adalah link dia. Okay, so yang last kali kita belajar Google application. Plus, boleh selain daripada Maito, kalau rasa tak best dekat Maito, tak meluas, pergi dekat setiap universiti. Tapi masalah dekat universiti ni, pergi website dekat universiti, you kena masukkan username dengan password. Jenuh lah kita. Kita bukan belajar dekat UUM, mana datang username dan password. Itu ada kekangan-kekangan. Elok universiti dalam dan universiti luar untuk dapatkan full text. Okay, kita masuk sesi perbincangan. Ada soalan? Kita tinggal 18 orang dah ni. Mungkin ada pelbagai tugasan sahabat-sahabat kita
hari ni kan. Harap-harap besok bilangan dia lebih baik lah. Walaupun ada beberapa yang bagi tahu saya esok dia kerja Ahad. Tak ada. Okey, jelas. Okey, alright. Terima Salam kasih. Dok. Nak tanya sikit Dok. Boleh, silakan. Kalau ada tak apa nama ni masa Viva ke ataupun supervisor tanya kenapa you pilih apa nama ni database yang ini untuk dapatkan dissertation ataupun kenapa you pilih database yang itu, maksud saya ada tak macam apa nama tu, ada tak timbul persoalan pula, why do you choose this over that? Kalau tanya saya lah, contohlah Ilya kan. Ilya, you nak cari tesis macam mana? Saya gunakan 31 database. Itu pun dah terkejut beruk dah. Mana dapat 31 tu? Kan? Kalau bukanlah kata yang saya buat ni okey, tidak. Maksud dia sekarang, kalau pelajar boleh sebut, okey, saya gunakan database Maito kalau dekat Malaysia, Ethos saya gunakan UK, Trough kat Australia. Itu je, sebut 3 pun penilai kata, bagus. Maksudnya you cari tesis gunakan platform yang betul. Ataupun contohlah, ni student saya lah, dia jawab 4 je. Ni betul dia jawab. Okay, saya menggunakan 4 database untuk dapatkan tesis. Padahal dia buat banyak, tapi dia cerita 4. Yang pertama, Malaysia saya refer Maito. Saya refer 500,000 database yang terbesar dekat Ethos, dekat UK. Saya refer Trough daripada Australia. Dan saya refer satu lagi, apa dia sebut? Lupa saya. Ni, dia refer ProQuest. ProQuest dia dekat library. Biasanya universiti kita beli library ProQuest ETD tu. Jadi dia pakai 4 tu. Itu pun kita dah kata excellent dah. Itu dah kata Elia excellent kan. Tapi kalau you cakap you prefer guna 31 ni, kan. Silap-silap kalau kena saya lah, kalau kat UPSI lah. Saya silap penilai tabik Spring 31 database power. Kan. Biasanya orang buat apa? Apa jawapan biasa orang buat? Saya pakai Google je. Pakai Google pun tak guna teknik, tak pakai ETD kan. Jadi kalau tanya saya, orang tak akan petikaikan lah. Cuma di sini Ilya, ada beberapa database tadi yang open. Perasan tak dia open tadi? OATD, apa tadi yang public tu. Itu dia bercampur sikit dengan saya bukan nak menidakkan dia, cuma dia bercampur universiti-universiti yang mungkin kalau dekat Malaysia kita ada kan, kalau nak belajar kat luar negara yang universiti-universiti yang tak dapat pengiktirafan. Okey, kalau dekat Malaysia MQA kan. Jadi ada juga tesis-tesis yang bila open punya access yang bukan daripada ETD tu memang daripada UK based. TRIF tu daripada government Australia. Itu memang control. Universiti memang control kan. Ada yang tadi kalau refer, saya reconfirm 4 tadi. Ada 4 database public itu. Yang tu kalau boleh kita explore tapi kita tak sebut lah. Sebab itu bersifat campur. Kalau tengok universiti-universiti yang saya kongsikan tadi pun banyak universiti-universiti yang saya rasa kalau you nak sambung belajar kat luar negara tak lepas. Ada isu lah qualification universiti yang bukan ranking dan sebagainya lah. Kan? Yang tu tak payah sebut lah. Tu kalau nak ni. Saya tadi kongsikan semua. You perasan tadi yang mana yang universiti okey. Yang mana yang government buat okey. Kan? Itu okey. Tapi ada 4 tadi. Yang open access tesis dissertation. Apa lagi tadi? Ada beberapa lah yang tadi. Open university pun bagi saya adalah ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Kan? Jadi kat situ kita boleh letak sebagai backup list lah. Yang main daripada universiti no issue lah. Kan? Dok, tadi Dok ada sebut pasal reference yang bagus selain daripada Malaysia dan juga beberapa universiti lain di luar negara kan untuk Islamic Finance. Apa lagi database dissertation yang okey yang bagus untuk Islamic Finance punya side? Islamic Finance tengah betul-betul padu dekat UK sekarang sebenarnya. Dia memang kalau you kena try kat Ethos dululah. Itu memang referral saya. Sepanjang saya memang dapat banyak kat Ethos lah. Ethos okey. Ethos yang the best lah. Ethos dan you refer, contohlah kan. Durham University banyak Islamic Studies. Bagi orang finance kat fakulti saya 3 orang Durham. Dekat kawan kat UiTM pun Durham. Itu memang tempat universiti yang kena selongkar lah tu. Okay, you kena identify dekat universiti-universiti dekat UK memang ada program Islamic Banking, Islamic Finance yang spesifik dan itu cara yang bagus juga you terus selongkar dekat universiti itulah. Selain daripada berkat Ethos dia cover semua kan. Tapi you boleh selongkar tadi. Itu cara yang terbaik jugalah. Kan? Baik, terima kasih Dok.
Okay. Yang kedua, kalau you rasa, okay, kita sepanjang kita cari artikel jurnal, kita kenal beberapa scholar. Okay, scholar ni kan. Tak salah kalau kita search scholar tu untuk dapatkan tesis dia. Full tesis tu. Try, mana tahu you try dulu dekat Ethos. Ni orang UK ni kan. Dia mesti buat PhD dekat UK ni. Why not you search nama dia sebab kita boleh search authors juga. Bukan search topik saja. Itu pun saya memang pengumpul bidang saya lah. Ada few bidang saya. Saya pun ada, kenal orang ni. Tesis dia pun ada. Bincang dengan kawan lah. Kau nak tesis dia? Kau ni semua ada. Ada lah. Padahal orang nampak macam susah. Padahal kita guna Ethos je dapat dia punya tesis. Kan? Jadi banyak benda yang kita kena ada skill sikit lah. Kena ada effort sikit lah kan. Okay, dah try kat Ethos. Best lah dekat UK ni kan. Try pula check universiti-universiti yang kat UK. Ada yang program kita. Pergi dekat universiti tu. Macam tadi dekat Newcastle ke, apa tadi dekat Durham ke, apa lagi biasanya dekat UK ni kan. Ada few universiti. So kita pergi dekat bahagian platform digital collection ATD tu. Lepas tu kita pergilah buat advanced search, masukkan keyword kita. Tapi banyak juga dekat UK. Bukanlah banyak tu banyak sangat. Adalah sikit. Yang mana kadang-kadang artikel yang best kita nak tu tak dapat full text. Sebab dia ada mangga tertutup. Embargo lah. Maksudnya tesis itu mengambil masa selama 2-3 tahun untuk di open access kan. Itu tak boleh buat apa lah. Itu last option. Cari nama dia, saya Google, saya terus email dengan dia lah. Communicate dengan dia lah. So basically ada part yang dia tak bagi. Macam sahabat saya juga dekat tempat universiti saya belajar ni. Universiti saya kerja ni. Ada seorang sahabat tu saya minta dia tesis. Kata aku dah check kau dekat Ethos tapi tak dapat. Dia kata memang tak dapat. Aku request dekat universiti supaya jangan di open access kan. Sebab aku tak buat artikel. Aku belajar kat luar negara bukan macam Malaysia. Nak 2 scopus lah apalah. Kita orang tak payah artikel. Jadi aku balik Malaysia baru nak tulis artikel. Tapi kalau aku dah open access kan. Takut aku tak sempat nak tulis artikel. Orang lain dah ambil lepas tu buat artikel lain. Jadi lepas tu dia nak kontrol 3 tahun. Lepas 3 tahun dia share dengan saya. Kau share. Ingat kau? Aku ingat dah. Lepas tu saya check kat Ethos. Memang dia dah terbuka dah. Maksudnya betul lah. Tempoh tu dalam lebih kurang 3 tahun baru dia buka. Lepas tu dia share dengan saya lah. Sebab dia tahu saya memang collector kan. Tu sebab itulah kalau you all dah ada PhD nanti, dah ada full thesis, gunakan tu sebagai sistem butter. Kau tahu lah saya berminat dengan Ilya punya thesis kan nanti kan. Bila Ilya dah habis nanti kita share. Ni thesis PhD saya. Nanti Ilya bagi pula, ni thesis saya. Tu best lah buat sistem butter. Biasanya sistem butter sekat senang lah. Saya memang konsep orang nak bagi tak bagi tu nombor 2 lah. Mana-mana saya kenal orang tu, saya nak tesis dia, saya WhatsApp dia ke atau saya email dengan dia, saya kata saya sekian, saya berminat untuk dapatkan tesis doktor, saya sertakan tesis saya untuk rujukan doktor dan saya berharap doktor boleh berkongsi tesis doktor. Dia bagi tak bagi sudahlah. Kan? Jadi tapi kalau zaman saya belajar dulu nak minta tesis orang tak layan. Jadi bila ada sistem butter ni menjadi sikit lah. Kan? Kita tukar-tukar lah kita punya tesis. Itu menjadi. Jadi kat Malaysia tu itulah yang option yang ada Maito. Option yang kedua kena bertapa dekat universiti, kena salin manual. Pandai-pandai lah you all nak ambil gambar ke dan sebagainya. And option yang ketiga adalah direct email dengan authors tu untuk dapatkan full text. Kalau tanya saya luar negara agak friendly lah. Ada beberapa tempat tu saya email dengan dia. Tanya professional purpose lah. Jangan kita pun tanya pun macam nak gaduh, tanya baik-baik lah. Kita perkenalkan diri kita siapa. Okay. Kita daripada latar belakang kita siapa, tengah belajar PhD, kita tengah buat tajuk PhD macam ni. Beberapa scholar termasuk dia lah yang kita baca dalam kita punya untuk memantapkan penulisan tesis. Can I request your full thesis? Okay, kita pun tunjuk lah kan. Kalau perlu bayar kos, kalau dia nak hantar kopi, kita sanggup bayar postage cost ke atau dan sebagainya lah. Jadi kalau tanya elok, insyaAllah dapat lah. Tapi kalau tanya macam, I'm Fazli from UPSI Malaysia. I request your full thesis. Thank you. Yang itu memang confirm tak dapat lah. Yang tanya macam tu sekalian, tak perkenalkan diri apa pun tak, minta macam tu memang tak dapat lah. Kan? Okay, next. Ada apa-apa soalan lain? Okay, besok. Besok. Nurul Izzah, database yang US based ada tadi kan? Ada universiti-universiti yang saya sebutkan tadi. Kan? Saya ingat ada 4 ke 5 universiti daripada US. Nanti Nurul Izzah tengok balik. Kan? Daripada Washington, dari California, apa tadi? MIT. Kan ada tadi kan? Tengok tu. Mungkinlah saya tak cover semua. Tapi ada database US yang kita boleh prefer lah. Setahu saya database US dia tak ada buat satu one for all. Maksudnya database US cover semua universiti US tak ada. Okay, US basically go through the university lah. Satu universiti ke satu universiti.
Dia satu saja tak ada. Macam UK kan, Ethos tak ada. Macam Malaysia, Maito. Okay. Macam Australia, Trove. Macam Canada, Canada Portal ada. Tapi US tak ada. Mungkin setakat saya pencarian pertanyaan dengan kawan-kawan, so far tak ada lah. Kod-kod ada minggu lepas yang saya tak dapat tahu tu, maafkan saya lah. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Okay, cerita besok Okay, besok untuk artikel jurnal. Besok artikel jurnal yang saya akan cover, yang pertama mestilah nak cerita pasal index dulu. So kita akan cover Web of Science, kita akan cover Scopus, kita akan cover ERA, walaupun ramai yang tak familiar dengan ERA, tapi Malaysia memang kita cover Australian punya index, ERA. Kemudian Malaysia kita ada MySite, okay. Kemudian kita akan pergi beberapa top publisher, contohnya Science Direct, kita akan pergi pada Emerald, apa lagi hotel-hotel sikit, Toilet and Franchise, Springer, InDesign, Sage, Wiley, okay, kita akan go through yang tu lah. So kita akan pergi bagaimana untuk mendapatkan kualiti artikel. Bila supervisor tengok dekat bahagian reference kita, inilah baru jurnal. Kan? Dalam kepala you nak kena tahu simple je. Every lecturer sekarang ni, dia untuk KPI tahunan dia kena menerbitkan artikel berindeks Web of Science dengan Scopus. Tiap-tiap tahun 2-3 kali ada bengkel pasal penerbitan artikel. Untuk dia tahu bidang kita, confirm lah you dengan supervisor bidang yang sama. Dia tahu dah semua senarai jurnal Scopus dengan Web of Science yang berkualiti. Bila you tulis artikel, dia tengok kat referral, dia tak kenal jurnal-jurnal ni. Sebab tu you kena kenal jurnal-jurnal yang baik. Besok kita akan cover lah jurnal-jurnal yang baik supaya 5 tahun terkini pun kita dapat, jurnal pun kita dapat yang baik, scholar, prominent authors, pakar, orang yang kita cite tu pakar-pakar belaka semuanya. Okey, dia tak ada isu kalau cite orang biasa. Tapi kenapa orang yang pakar you tak cite? Maksud saya cite orang pakar, ya. Cite orang biasa, ya. Itu okey. Ni maksudnya you cite orang yang tak patut yang kita cite lah. Maksudnya orang yang kurang lah. Orang watak yang penting dalam bidang ni, orang yang betul-betul you patut cite, tak ada. Jadi you heran, macam mana aku tak jumpa esok jawapan dia. Untuk memastikan secara habis-habisan pula untuk mencari artikel jurnal. Okay. So yang besok memang kita akan pergi yang top je. Esok memang kita pergi yang top je. Kalau macam tesis saya ni kita pergi yang top juga sebenarnya. Tapi saya tak boleh cakap lah. Sebab bagi saya tak nak cakap orang buat PhD ke Oxford lagi power kalau orang buat PhD dekat UKM. Saya tak boleh cakap macam tu. Setiap orang ada topik dia, ada cara dia, penulisan dia, ada effort dia dan sebagainya. Tapi dalam artikel jurnal ada dia ranking kan. Jadi sebab itulah kita menilai disebabkan indeks dan ranking itu membezakan antara artikel ini dengan artikel ini lebih baik. Dari konsep itu, dari konsep ilmu samalah. Bagi saya ilmu tetap sama tetapi dari segi nak rankingkan kualiti artikel tu sebab universiti penyelia semua nak ke arah itu, jadi kita kena ambil tahulah. Jadi kita akan cover besok yang tu. Terima kasih tadi. Dia dah respon lagi lain. Tadi mungkin saya faham tu Nuriza tanya kod-kod ada satu daripada US. Satu saja. Itu tak ada Nuriza. Macam tadi yang kita cover 31 tadi adalah daripada US tadi. Okay. Alright. Next, ada soalan apa-apa? Ada apa-apa nak tambah? Okay. Slide saya dah bagi. Okay. Besok macam biasa approach yang sama. Dekat-dekat pukul bagi awal-awal lah. Bagi nak dekat-dekat pukul 9 lah link tu. Bagi awal-awal kan nanti kan lupa juga. Okey, nanti saya bagi dekat-dekat pukul 9 tu nanti saya bagi link okey untuk esok untuk database artikel. Macam biasalah sebelum saya mula tu pukul 9 saya akan bagi juga dengan slide okey untuk kita cover. Jadual pun sama juga 9 pagi sampai 12.30, lepas tu sambung balik 2.30 sampai pukul 5. Just in case habis awal macam ni lah hari ni possibility untuk kita habis awal ni. Dah tak ada apa dah, tinggal soalan Q&A saja. Okey. Ada apa-apa? Kalau tak ada apa-apa, kita boleh rehat dulu hari ni. Okay, kita sambunglah. Just in case tengah buat. Kod-kod lah ramai-ramai ni, tengah-tengah explore. Tengah-tengah explore tak dapat ke, ada masalah ke, boleh tanya kat grup WhatsApp. Okay, kalau boleh tanya kat grup official lah. Okay,
Kalau ada hal peribadi boleh direct WhatsApp saya lah kan. Tapi kalau kata perbincangan tu bagus kita dapat perbincangan secara bersama, kita gunakanlah grup kita tu sebagai komuniti. Okay. Tak ada soalan? Tak ada Tak ada Okay. Kalau tak ada better kita stop kan. Saya harapkan apa yang saya kongsi hari ini sama-samalah, saya pun dapat manfaat, you all pun dapat manfaat. Okay, ada soalan? Satu je dalam chat. Okay, dalam chat. Oh, ada. Oh, tak perasan saya. Dah pergi kata penutup dah. Okay, doktor kata doktor go through thesis. Dengan buku, dengan research method. Maksudnya thesis dengan research method, okay? Boleh share nama-nama author prominent sebagai rujukan? Oh, ikut bidang lah Saliza. Ikut bidang lah kan. Kalau contoh saya bidang bisnes, okey, saya ada beberapa tesis. Saya dapat tesis dalam bidang, katalah saya dapat daripada Universiti Oxford. Saya dapat daripada ITOS tadi, tesis-tesis yang bagus tahun 2022 yang bidang management. So saya baca tesis dia, saya bedah tesis dia bersama-sama dengan buku. Contohlah management yang terbaru 2019. Nak keluar dah yang terbaru nanti 2023. Sounders nak keluar buku 2023. So kita refer buku research method Sounders 2023 bersama-sama dengan tesis 2022. Kita bedah sekali. Jadi dia luas lah. Kalau kata saya nak kongsi tu ada, tapi bukanlah orang kata macam mana nak cakap ada dalam topik nanti dalam chapter 1 dan chapter 2 dan chapter 3. Ada memang ada. Kalau nak nanti waktu tu nanti kita bedah, nanti saya kongsi full tesis dia. Boleh time bedah nanti saya kongsi full tesis tu. Tapi kalau kita kena carilah. Jadi kalau tanya saya you bidang pendidikan, okey, saya dapat tesis pendidikan. Contoh tadi you pergi dekat katalah universiti pendidikan yang best sikit. Contoh Oxford sendiri. Oxford ada bidang pendidikan kan. You dapat tesis bidang pendidikan dekat Oxford. So baca tesis dia bersama dengan buku Creswell. Creswell dah keluar, tak sampai kat kita lagi. Creswell pun dah keluar buku 2023. So baca buku research method Creswell sebab Creswell sesuai dengan pendidikan. Baca tesis daripada Universiti Oxford, fakulti pendidikan juga. Jadi itu cara dia lah. Boleh Saliza dia macam tu dapat sekali lah kan. Jadi itulah recommend dia ikut bidang. Dia tak boleh pukul rata je. Kena tengok bidang jugalah. So kita ada research methodology ikut bidang dan of course kita kena dapatkan tesis daripada kita andaikanlah dengan universiti yang terbaik, yang terbaru. Dapat tesis 2023, dapat buku research method 2023, lah. Tak dapat 2023, dapat 2022 pun tak apa. Kalau buku dia ada versi. Macam contohlah kan, siapa yang buat case tadi, katalah you pakai buku Robert Yin. Robert Yin buku dia last 2020 yang baru. Kita pakai 2020 sebab tak ada yang versi yang baru kan. Kalau tiba-tiba Robert Yin keluar lagi 2023 ni, baca buku Robert Yin ni 2023. Jangan pakai versi yang lama lah, kita pakai buku versi yang baru. Okay, jadi untuk sesi nanti tengoklah kalau saya sempat petang ni ataupun malam ni, saya akan kongsikan satu link untuk buku research method lah untuk peserta cohort lah. Tapi saya cakapkan tadi pagi tadilah, ini baru orang kata phase 1 lah. So phase 1 pun dah banyak dah, beratus buku research methodology. So saya akan tambah lagi nanti. So tambah tu saya nak bagi macam tak best lah sebab baru 50-50 kan. Bagi saya sikit masa seminggu lebih sikit untuk saya bagi satu lagi versi untuk koleksi e-book saya lah yang berkaitan dengan buku research methodology yang terlebih terkini lah. Tak banyak tapi dah ada dah buku research methodology 2023. So saya nak upgrade sikit 2022 tu. Tapi kalau 2001 ke bawah semua saya dah ada dah. 2022 dah ada tapi 2022 tu separuh. Maksudnya saya cari last 2022 tu bulan 4 ke bulan 5. Jadi bulan April ke bulan Mei 2022 saya ada semua latest buku research methodology. Cuma di bulan yang terakhir 2022 dengan 2023 ni saya tak update lagi. Itu yang saya akan bagi kendian nanti. Boleh Saliza? Yang tu dapat maksud saya. Masuk soalan tu terjawab ke? Ya, terjawab Doktor. Terima kasih Doktor. Okey. Tapi saya akan tunjuk macam mana nak bedah nanti tu, kita akan tunjuk. Macam minggu ni database tak tunjuk lagi. Nanti kita dah tulis bab 1 kita tunjuk. Lagi-lagi hari Ahad. Kalau kita nak faham ni, kita punya approach, hari Sabtu dia lebih kepada knowledge macam nilah. Knowledge Q&A. Hari Ahad saya banyak nak gunakan lebih kepada template ataupun kita guna konsep bedah. Kita apply sikit. Jadi hari Ahad tu apply. Saya cuba buat macam tu lah.
Kecuali minggu method lah. Minggu method memang tak boleh lah kan. Method banyak benda nak cover. So kita 2 in 1 lah kalau dekat method. Kalau minggu analisis hands on. Minggu analisis kita akan hands on. Kalau yang kuantitatif ada data dia kita akan buat sama-sama. So untuk kuali pun ada data dia sama-sama. Jadi untuk kualitatif dengan kuantitatif kita hands on. Tapi guna cara online lah. Hands on cara online. Kan. Jadi lepas tu kita akan pergi balik bab penulisan perbincangan dan kesimpulan tu kita akan buat approach yang sama lah. Okay, alright. Kan? Jadi kena ambil tahulah. Kena tanya, jumpa-jumpa orang, jumpa senior-senior kan dalam bidang yang sama. Kita pun dah start tanya kan, bidang kita ni siapa, prominent authors. Tanya dengan supervisor, kod hari ni dia boleh cadangkan siapa-siapa. Jadi kita boleh tanyalah. Kita dah buat kerja kita, okay? Mungkin kita takut terlepas pandang, bolehlah tanya-tanya. Macam you tanya saya lah. Macam Saliza tanya saya kan, okay? Tapi soalan yang bagus kalau tanya, beritahu bidang. Bidang apa, spesifik apa kan? Tajuk macam mana, dan kita akan guide you dalam bentuk spesifik lah. Okay? Alright. Boleh ya saya tutup Okay. Selebihnya kita boleh sambung dekat bahagian chat. Kalau tak ada apa-apa, kita sambung dekat bahagian chat. Dan kita make sure besok pukul 9 pagi untuk kita punya database yang kedua untuk artikel. Okay. Terima kasih banyak-banyak untuk hari ni. Komitmen hari ni saya tahu. Sebenarnya orang yang mengajar macam saya ni dengan orang yang mendengar ni, saya rasa you all lagi apa? Orang kata kalau penat you lagi lah. Kan. Jadi semoga rehat dulu petang ni malam ni. Okey, nanti kita akan sambung masa esok. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua. Saya mohon maaf atas barang kekurangan dan kesilapan. Saya cover daripada pagi tadi, petang tadi mungkin salah sebut dan sebagainya. Okey, jadi saya doakan semoga starting point ni untuk kelas cohort ni kita permudahkanlah. Semoga apa yang kita dapat berkongsi hari ni lekatlah dapat memberi manfaat, dan kita akan terus sambung untuk besok pula, untuk dan seterusnya lah dalam memantapkan penulisan tesis kita insyaAllah. Okay, lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Dia ada kelas.